Sama ada burung seribu wajah atau Tuan Longma mahupun Ibu Baptis atau Ubat Suci tak seseronok jadi orang biasa. Orang biasa. Hari baik bermula dengan menyembelih ikan. Ikan dijual. Ikan segar. Itu dia. Tolong aku turun. Makcik, nak beli ikan segar. Jangan pergi. Abang nak beli ikan? Cik, awak gembira? Aku pandai cari duit. Pendapatan pun stabil. Ramai yang sukakan aku. Mana mungkin tak gembira? Sepanjang hari jual ikan. Sehari cuma dapat 200. Tapi awak masih berpuas hati. Baiklah. Kalau begitu ambil kad bank ini. Apa maksud awak ni? Kad ini ada semua harta peribadi saya. Sekarang saya berikan pada awak. Tuan, saya nampak awak susah bernafas. Mata awak ada lingkaran hitam. Ini tanda penyakit serius. Cepat pergi ke hospital. Salah fahamlah. Saya bukan penipu. Saya anak sulung keluarga Pei. Sejak kecil tak boleh sentuh wanita. Ahli nujum kata tak sampai 30 tahun. Saya lihat awak sibuk tapi berjaya. Saya sangat terharu. Jadi saya nak beri kad ini. Harap awak boleh ambil duit ni untuk hidup bebas kewangan. Saya dengar anak sulung keluarga Pei ada penyakit pelik. Saya dah dengar. Setiap orang ada takdir sendiri. Awalnya tak nak campur tangan. Tapi sebab awak ikhlas, saya akan cuba tolong. Tak. Sejak kecil, bila dekat wanita, nafas jadi tercungap-cungap, dada rasa sempit. Kecuali cari wanita kelahiran saat, minit dan saat tertentu. Lalu kahwin dengannya. Awaklah dia. Cheng Si Cheng Fen Cheng Miao. Bukan. Saya saja berkayal. Doktor tiruan mana tipu awak? Bagi tangan awak, saya jamin awak okey. Awak boleh selamatkan saya. Hanya saya boleh selamatkan awak. Baiklah. Jangan sentuh dia. Dia lelaki saya. Anak sulung keluarga Dong Nier dilahirkan pada Chen Shi Chen Fen Chen Miao Tuan Pei. Sudikah anda mengahwini saya? Cik Zaulina dari keluarga Zhao dilahirkan pada Chen Shi Chen Fen Chen Miao Tuan Pei, kahwinilah saya. Cik Sumur dari keluarga Sun dilahirkan pada Chen Shi Chen Fen Chen Miao. Tuan Pei, saya ingin mengahwini anda. Tuan Muda Pei, kahwinilah saya. Tuan Muda Pei, kahwinilah saya. Tuan Muda Pei, kahwinilah saya. Tunggu sekejap. Kalian semua lahir pada Chen Shi, Chen Fen, Chen Miao? Tiga Chen Shi, Chen Fen dan Chen Miao Chuseng, Cik Chen Fen dan Chen Miao. Tuan Muda Pei, anda terselamat. Akhirnya anda terselamat. Anda silap, mereka tak boleh selamatkan dia. Basuh budan cantikan, berani awak di depan saya, Cik Dong, bercakap begitu angkuh. Tidak, Cik. Walaupun dia penjual ikan. Tuan Muda Pei, 3 gadis ini, ikutlah saya ke Istana Pei untuk kahwin dengan Tuan Muda. Jom pergi. Tuan Muda Pei, dia berwibawa dan kaya. Saya sangat risih. Cik, sudikah ikut saya? Awak orang baik. Sayang kalau mati. Kalau begitu saya ikut awak. Baiklah, Cik. Sila naik kereta bersama saya. Tak, saya ada kereta. Pandulah jalan. Puan, 3 gadis yang dilahirkan pada Chen Shi, Chen Fen, Chen Miao telah dijumpai. Sila periksa. Mana satu lebih sesuai untuk kahwin dengan Tuan Muda? Alhamdulillah, baguslah. Akhirnya terjumpa. 3 gadis cantik.
Anakku, nampaknya anda benar-benar terselamat. Oh, Puan Pei, saya rela kahwin Encik Pei. Saya akan sayangnya sepenuh hati dan jaga dia sebaiknya. Tuan Pei, saya masih Dara. Hanya Tuan Pei di hati saya. Saya juga. Hei, tunggu. Ada masalah, anak? Ibu, saya manusia hidup ni. Saya tak boleh terima kahwin dengan orang tak pernah jumpa. Saya tak boleh terima, Ibu. Tak lama lagi kau nak 30 tahun. Seperti ramalan tukang tilik tu, tarikh kematian kau. Tengoklah 3 gadis jelita ni. Cantik sangat mereka ni. Kau pun dalam usia terbaik. Apa yang tak boleh? Ibu jangan malu-malukan saya. Saya nak kenal dulu baru kahwin. Alahai kau ni. Sengaja nak buat ibu marah. Tuan jangan risau. Bagaimana kalau suruh gadis-gadis ini sentuh tuan muda untuk uji dia benar tak boleh sakit? Baik. Saya cuba dulu. Macam mana boleh jadi begini? Kau beri masa palsu. Tengoklah saya. Biar saya cuba. Saya jamin dengan nyawa. Saya tak tipu tarikh tu. Lepas anak saya. Lepas dia. Cepat. Beri dia ubat penyelamat nyawa. Tuan muda dah baik. Ya Allah, apa dah jadi? Kita dah jumpa perempuan tu. Perempuan itu dah ditemui. Kenapa tak boleh sentuh Yan Jing? Apa nak buat untuk selamatkan dia? Untuk selamatkan anak saya? Ya Tuhan, saya merayu. Asalkan anak saya selamat walaupun kena korbankan semua. Saya sanggup buat apa sahaja. Saya dengar ada doktor paling hebat. Boleh hidupkan orang mati, pandai pulihkan nyawa. Apa kau cakap tadi? Siapa lagi boleh selamatkan dia? Dr. Saint Medic. Saint Medic ni doktor yang tak pernah muncul, perangai pun tak tetap. Dia digelar doktor racun dalam dunia perubatan. Dia bukan sekadar wali perubatan. Dia adalah ibu Tuan Suci, Tuan Longma, ulama negara dan Ratu Sparrow. Dia mengurus teknologi, kewangan, hiburan serta bidang ketenteraan dan perubatan negara. Tapi dia cuma legenda. Tiada siapa pernah jumpa dia. Kami tak pasti kesahihannya. Macam mana nak cari dia? Itu urusan awak. Baik, gali 3 kaki. Walaupun terpaksa menusuk langit, kita mesti cari dia. Naga biru. Ya. Keluar arahan carian segera seluruh dunia. Apa pun kosnya. Carian global untuk Saint Medical. Tak payah susah. Biar saya cuba. Siapakah ya awak? Dia pewaris yang dilantik oleh tuan muda. Dia kata boleh rawat tuan muda. Dia? Dia boleh selamatkan Yan Jing. Dia yang cakap, merepek betul. Wak percaya semua cakap dia. Penjual ikan boleh rawat penyakit. Dia macam penjual ikan. Tapi sebenarnya penipu. 5,000 tahun dahulu peribahasa dicipta jangan nilai buku dari kulitnya. Untuk amaran generasi akan datang. Tak disangka selepas bertahun masih ada yang buta, menyedihkan untuk tamadun manusia. Tuan Pei, awak kena harap diri sendiri. Hei, tunggu. Jangan pergi. Ada hal lain? Saya nak percaya dakwah kau. Tolong jangan marah. Kasarannya emak saya. Saya minta maaf untuk dia. Yan Jing, awak gila ke? Kenapa minta maaf pada dia? Mak, apa salahnya bagi dia cuba? Cik, sudi rawat saya? Baik, saya akan periksa. Dunia makin teruk. Sekarang penjual ikan boleh rawat penyakit terminal. Saya dah nampak penipu. Banyak penipu dah jumpa. Ini pertama kali. Dia jadi penjual ikan. Boleh bayangkan tahap penipuannya? Ingat aku pandai bawa lakon. Saya macam nampak pari-pari. Hei tuan muda. Oh, anakku. Awak, penjual ikan. Awak bunuh anak awak? Berani awak bunuh Tuan Pei? Rosakan integriti profesion perubatan. Cepat tangkap dia, potong dia berderai. Saya rawat pesakit yang awak tak boleh. Kata saya rosakkan profesion perubatan. Apa? Kata awak rawat Tuan Pei? Nak mati pun masih tipu? Nampaknya benar. Puan awak sentuh tuan muda tadi. Tapi dia bukan sahaja tak sakit, malah tidur nyenyak. Oh, memang benar. Saya boleh sentuh anak saya. Saya boleh peluk anak saya. Macam mana boleh jadi? Biar saya cuba.
Sungguh menakjubkan. Ya Allah, ini benar. Dia betul-betul sembuh. Dulu dia dalam tidur pun, kalau sentuh wanita, dia akan terjaga kesakitan. Dan ruam timbul seluruh badan. Lihat, dia betul-betul baik sekarang. Ya, dokter terkenal seluruh dunia dan 3 cik lahir di Chenxi, Chenfen, Chenmiao pun tak berdaya, tapi dirawat oleh gadis ini dengan beberapa jarum dan selamatkan dia. Mungkinkah dia ini? Bangun. Jangan sebut apa yang berlaku hari ini. Pei Yanjing. Harap kamu hargai nyawa sendiri dan jadi orang baik. Shushu, ada hal buruk. Cepat pergi ke keluarga Li. Ayahmu sakit tenat. Dia nazak. Jadi apa? Dia tinggalkan kamu waktu senang dan kahwin orang lain. Kamu masih peduli nyawanya? Bodohlah. Kamu anak tunggal keluarga. Ayahmu dah pergi. Kamu berhak mewarisi. Saya boleh benci dia, tapi tak boleh biarkan kamu susah. Jangan degil. Apapun, dia bapa kamu. Kamu patut pergi jumpa dia. Baik, saya jemput kamu sekarang. Jom pergi sama-sama. Saya benci kamu. Kamu nak kahwin si gagal Li Shushu, tapi masih datang provokasi saya. Saya dan Li Shushu cuma ikatan nikah. Hati saya cuma ada kamu. Betul ke? Tentulah benar. Tengok ni. Saya bawa surat cerai. Esok saya batalkan pertunangan dengannya dan kahwin kamu. Xiaohe, Li Yingying, kamu buat apa? Xiaohe, kamu tunang Shushu kami. Nak berkahwin pun dah dekat. Mana boleh bersama adik dia lepak bersama? Memandangkan kita dah bertemu, jadi Li Shushu, jom batalkan pertunangan. Kita putuskan pertunangan. Apa? Nak batalkan pertunangan? Ya, saya dah lama fikir dan menunggu sangat lama. Kita memang tak sesuai. Tak sesuai. Kita sudah 5 tahun bersama. Awak pilih Li Yingying dan kata kita tak sesuai. Jangan libatkan Yingying dalam hal ini. 5 tahun aku berhempas pulas mengangkat maruah keluarga Xiao dari rendah. Kau tahu berapa pengorbananku. Keluarga Xiao kini punya masa depan cerah. Tapi kau, anak sulung keluarga Li, yang jatuh martabat menjadi penjual ikan. Kita sudah di alam berbeza. Kau tak setaraf denganku. Xiaohe, kau lupa dulu keluarga kau hanyalah biasa-biasa. Aku tak pernah memandang rendah, bahkan biayai pengajian pasca siswa Zahmu. Dulu kau berjanji akan berusaha memberikan hidup stabil untukku. Aku juga beri modal perniagaanmu. Ini kau katakan aku tak layak? Ya, betul. Aku berterus terang. Keluarga Xiao dipilih. Kumpulan pencipta dewa akan dilabur triliun yuan untuk perkembangkan keluarga Xiao. Kelak, kau akan semakin hina di mataku. Daripada bermusuhan, baik kita cerai sekarang. Aku yang akan jadi hina di matamu? Tahukah engkau siapa yang pengaruhi pilihan mereka? Kau sangka itu kau? Selain aku, siapa lagi akan bantu dia? Cukup. Dewa Naga, Ibu Dewa, pakar perubatan, cendekiawan negara, Ratu Sparrow, 5 identiti ini dimiliki seorang bernama orang biasa, legenda dunia. Kumpulan pencipta dewa diasaskan Ibu Dewa sendiri. Kau cuma penjual ikan. Mana mungkin kau pengaruhi keputusan kumpulan ini? Kali ini, Yingying yang hubungi Dewa Naga Perak dari kumpulan itu hingga kami dapat pelaburan. Kau pun nak tuntut jasa? Kau kata, Li Yingying yang dapatkan pelaburan triliun yuan itu. Tepat sekali. Dia juga bantu aku menjadi anak angkat Dewa Naga Perak. Haha, Li Shishi, aku bukan lagi orang lama. Walau sekeras mana kau menentang, kau harus terima kenyataan. Sejak dulu,
status keluarga, lebih baik kau menyerah sahaja. Atau nanti kau yang kesalkan. Syauhe, butanya matamu ini. Mata ikan disangka mutiara. Kau yang nak buat aku menyesal. Baik, aku pun masih berperasaan. Tanda tani perjanjian penceraian ini dan akui di khalayak kau tak layak, nanti boleh kita berpisah baik. Jika tidak, jangan salahkan aku nanti. Awalnya aku hina kau, tapi kini aku pandang rendah. Tapi sejak kau berkata begitu, aku nak lihat cara kau memperlakukan aku. Pertunangan masih kekal. Saya tidak akan membatalkan pertunangan. Tak ada putus tunang. Okey. Li Shushu, awak masih ingat ini yang awak minta. Tak mengapa, aku sanggup terima apa-apa akibat. Baiklah. Maka majlis pertunangan akan berjalan seperti dirancang. Aku pasti akan berikan awak perkahwinan paling meriah dan menggemparkan. Aku nak seluruh penduduk Jinhai kenal awak. Aku tak sabar menantinya. Syauhe, awak nak kahwin Li Shushu si gagal itu? Mana boleh jadi. Memandangkan Li Shushu tak nak tarik diri, aku putuskan untuk pada majlis perkahwinannya nanti, aku akan umumkan pada semua pengantin perempuan sebenar ialah awak dan jadikan dia bahan ketawa di bandar ini. Betul ke? Tak terlalu kejam ke? Hidupnya memang dah susah. Awak masih nak hinakan dia lagi? Dia layak dapat balasan ini. Aku dah beri dia peluang untuk undur dengan maruah. Memandangkan dia degil nak berangan, maka biarlah dia alami kehinaan terbesar tak dalam hidupnya. Nampaknya aku memang tak sabar. Aku sangat-sangat menantikannya. Aku boleh kahwin dengan lelaki pujaannya sambil menikmati kecelakaannya. Ini keberkatan berganda. Baguslah. Begitulah sepatutnya. Oh Shushu, macam mana ni? Apa yang patut aku buat? Jangan risau, Mak. Mereka nak jadikan aku bahan ketawa, tapi mereka tak layak. Pergi buat 3 perkara untuk aku sekarang. Pertama, tempah hotel paling mewah di Jinhai untuk majlis perkahwinan. Kedua, pastikan Godmaker Group dan upacara tanda tangan kontrak 10,000 bilion diadakan semasa perkahwinanku. Ketiga, arahkan semua hartawan kewangan global dan syarikat terkemuka setiap industri hadir ke perkahwinanku. Bagaimana jika ketua negara datang? Biarkan mereka datang. Lagipun kita tak boleh tolak hadiah. Ya. Tuan Tua dah sedar. Dr. Wang, bagaimana keadaan ayah? Kegagalan hati dan buah pinggang Tuan Tua sangat kritikal. Ada penawarnya? Jika nak selamatkan dia, hanya seorang sahaja boleh. Siapa? Dia salah seorang daripada 4 legenda Saint Medical. Apa? Saint Medical? Mungkinkah orang yang ada 5 identiti? Lord Longma, Lord Godmother, Saint Medical, cendekiawan negara, Sparrow Queen, orang berpangkat besar dengan gelaran orang biasa? Ya, jarum Tiandi Shen Huang ciptaan bos dikatakan boleh menghidupkan yang mati. Penyakit Tuan Tua hanya dia boleh ubati. Tapi orang biasa ni susah pula nak cari. Kita nak cari dia di mana? Saya tahu di mana nak cari dia. Puan Lee, awak buat apa di sini? Ibu tak nampak ke? Walaupun kakakku tidak berkemampuan, tapi dia tetap keluarga Lee. Susah nak cari duit jual ikan di jalanan. Dia nak balik untuk dapatkan bahagian wang. Bagi allowance sara hidup sepanjang hayat. Kami boleh faham. Betul tu. Tak semua orang macam Ying Ying saya. Lulusan universiti ternama. Dalam masa singkat, boleh naikkan saham keluarga Lee. Tapi ada orang nak mengemis tanpa sebarang kemahiran. Kamu ni memang sekumpulan badut. Kau ni anak kandung yang dibuang. Apa kelayakan kau ada nak cakap kasar dengan Ying Ying? Cukup berhenti bergaduh. Puan Lee, awak kata tadi awak tahu di mana doktor itu. Benarkah? Sudah tentu benar. Di mana? Cepat beritahu, saya hantar orang menjemputnya. Asal awak datang sekarang, sujud minta maaf pada emak saya, usir Li Ying Ying dan ibunya dari keluarga Lee. Baru saya pergi sendiri jemput doktor untuk awal. Cukup? Seronok ke menipu? Puan Lee, tadi awak kata awak sangat berkebolehan dan kata Godmaker Group
prihatin keluarga Xiao sebab awak. Awak rasa bercakap besar macam ni buat ayah hormat awak dapat warisan keluarga Lee? Li Yingying, jangan ukur saya dengan ukuranmu. Di matamu, keluarga ini bagai bulan purnama, tapi di mataku, langsung tak berharga. Benarkah? Bila awak tak peduli, kenapa pulang balik? Saya dengar dia nak mati. Emak saya sengaja balik hantar dia akhirat. Tapi keluarga Lee berhutang, saya tetap nak tuntut. Sekurang-kurangnya tak lepaskan awak. Baik, berhenti gaduh. Wan Lee, awak betul tahu berita doktor itu? Syarat saya dah beri. Nak tahu atau tak? Tengok layanan awak. Saya benar-benar keliru. Saya betul-betul percaya omong kosong awak. Wan Lee, awak sungguh kecewakan saya. Saya akan panggil mesyuarat keluarga tentukan pewaris keluarga. Adikku sayang, persembahan akan bermula. Wan Lee, bukankah awak kata tak akan batalkan pertunangan? Baiklah. Saya tunggu awak warisi keluarga Lee dan kawini saya. Jangan kecewakan saya. Pak Lee, Makcik Feng, Ying, saya pergi dulu. Jumpa di majlis perkahwinan. Xiao He, awak ingat. Tadi waktu nak pergi, awak ucap selamat tinggal pada semua. Tapi tak pada emak saya. Kenapa tak nak ucap salam pada mak sendiri? Kau ada masalah ke? Ya, kau kurang ajar dengan aku. Tapi kalau berani biadab pada mak aku naik marah nanti. Betul-betul nak marah ke? Nak putuskan pertunangan kita ni ke? Atau nak tinggalkan aku dekat pelamin nanti? Kau memang tak nak kahwin kan? Oh, takutnya aku. Shushu, janganlah. Lupakan saja. Mak, jangan masuk campur. Berani kau pukul aku? Xiao He, kau ingat Li Yingying ni mesti jadi pewaris keluarga Lee ke? Aku tak nak gaduh dengan kau. Kakak, kau ingat kau ada peluang ke? Belum tentu lagi. Memang ke? Baik, dalam mesyuarat keluarga malam ni, aku akan buat kau mengalah sepenuhnya. Hari ini, aku kumpulkan semua ahli keluarga dan pemegang saham di sini dengan satu tujuan sahaja. Kesihatan aku semakin merosot dan masa aku tak panjang lagi. Aku nak pilih seseorang untuk pimpin keluarga Lee ke arah lebih baik. Semua kenal dua anak aku. Anak sulung Shushu lepas grad jadi penjual ikan. Ini jadi bahan ketawa keluarga. Anak kedua Ying sudah urus perniagaan keluarga. Dia memang ada bakat, tapi sebagai ayah, aku tak boleh pilih kasih. Hari ini, aku sediakan beberapa projek pertandingan. Li Shushu dan Ying akan cabut undi untuk tentukan cabaran. Pemenang akan warisi perniagaan keluarga. Apa pendapat semua? Saya sokong keputusan ayah. Walaupun kemampuan dan darjat saya lebih tinggi daripada kakak, tapi dia tetap adik saya. Saya tak boleh halang haknya nak cabar saya. Pengerusi dan Ying memang berpandangan luas dan berwawasan jauh. Ya, dari Ying, saya nampak gaya seorang jeneral dan masa depan keluarga Ali. Kakak, umur kau lebih tua. Tapi jangan syok-syok nak tunjuk. Banyaknya pertandingan, tiada satu pun selain kewangan, sains, perubatan tentera dan judi. Apalah, aku boleh saingi apa saja kau nak. Kenapa kau dah mengalah? Memang betul. Apa pun kau tetap kalah walau bidang apa. Judi. Ini judi. Ini takdir Tuhan. Aku ingat masa Ying kecil dulu. Usia 6 tahun dia boleh gulung 6 dadu sampai jadi tiang langit. 8 tahun dah boleh kalahkan dewa judi Asia. Li Shushu ni, Shushu dah tak stabil. Dah diputuskan. Kak, dengar tak tadi? Nasihat aku lebih baik kau berhenti. Aku belum judi lagi. Kenapa nak mengalah? Kau tak dengar ke apa diorang cakap tadi? Tangan aku boleh keluarkan mata dadu ikut suka. Semua ikut kemahuan aku. Kau pasti kalah lawan aku. Jangan bazir masa dengan dia. Sebenarnya bagi dia sertai mesyuarat calon ni pun dah tunjuk ihsan ketua. Siapa sangka dia masih tak tahu darjat, berani cabar engkau. Orang ni penuh dengan pencuri lelaki dan pelacur perempuan, tapi berpura suci di depan. Adil ke korang ni? Tak sedar diri ke? Ya,
Shushu betul. Si Hai asyik cakap tak pilih kasih. Tengok pertandingan roda tu. Mana satu untuk Shushu? Wait, Lau Si, tak boleh cakap macam tu. Li Shushu tak berdaya sebab dia anak sulung saja. Boleh turun keluarga Li. Mana boleh? Keluarga Li tak akan iktiraf orang kalah. Keluarga Li tak akan iktiraf orang kalah. Keluarga Li tak akan iktiraf orang kalah. Korang dah lupa ke kumpulan Li boleh berubah sebab Mak Shushu bawa hantaran mewah kahwin dengan si Hai. Tak kenang budi langsung. Alah, dia sendiri nak. Lagipun masa dia cerai, bukan dia ambil duit terus pergi. Ambil duit, Li Si Hai. Dia tipu mak aku hantaran ratusan juta. Lepas dia tak berguna, dia paksa cerai. Bagi 100,000 saja. Inilah namanya ambil duit. Sebagai ahli keluarga Li, aku tak akan berdiam diri di hadkaran buli macam ni. Pakcik keempat dah tua dah. Fikir baik-baiklah. Nak lindung orang tak berkaitan ke? Ambil peluang ni bagi tahu kau sesuatu. Apa? Aku baru jumpa Silver Dragon Lord kumpulan Godmaker. Dia kata nak jaga aku baik-baik. Bila aku ambil alih kumpulan Lee pasti akan maju. Kau over lah. Li Ying, kumpulan Godmaker tak boleh urus Lee Group. Adakah kumpulan Godmaker akan uruskan kumpulan Lee? Mungkinkah awak yang buat keputusan akhir? Ya, sayalah yang buat keputusan akhir. Adikku, sudahkah kau lupa kau cuma penjual ikan? Penjual ikan. Siapa kata penjual ikan tak boleh ada vest hebat? Cukup. Berhenti membebel. Mari mulakan permainan dadu. Li Shushu, kau cuma ada satu peluang. Ying pasti menang. Aku pertaruh 100 juta untuk Ying. Nama Ying maksudnya kemenangan. Tak seperti Li Shushu. Kau memang loser sejak lahir. Aku pertaruh 500 juta, Ying menang. Hey, aku pertaruh 300 juta. Aku pertaruh 500 juta. Aku juga pertaruh 500 juta. Kakak, nampak tak? Aku dah ada banyak chip sekarang. Duit yang kau dapat jual ikan tak cukup untuk duduk di sini. Tak cukup langsung. Kau penjual ikan. Penjual ikan. Shushu, aku tak ada kepakaran tapi aku ingat bantuan mak engkau. 100 juta ini dirahsiakan oleh nenekmu untuk aku simpan. Sekarang duit ini untuk engkau. 1 juta. 1 juta. Pakcik Ida, terima kasih. Tapi aku ada duit. Berapa banyak boleh kau dapat jual ikan? Jangan malu-malu. Ambil. Baiklah pakcik. Kau sokong aku tak akan kecewakan kau. Aku akan jana 1 bilion dari 1 juta. Alamak. 1 bilion. Kakak berlagak lagi. Dari 1 juta ke 10 bilion. Kau ingat kau Sparrow Queen? Aku Sparrow Queen ke? Nanti kau tahu. Dengar dulu kata-kata aku. Korang dah letak pertaruhan besar. Kalau salah pilih pemimpin ikut orang yang salah, korang tanggung sendiri akibatnya. Apa? Kau ingat kau boleh menang? Kakak baik, kau mengarut lagi. Kau pernah main dadu ke? Mana boleh kau kalahkan aku? Kau ingat kau orang yang dalam setiap industri yang terkenal dalam semua bidang sangat hebat bernama Ordinary Person? Ying memang terbaik. Kecuali Sparrow Queen datang, tak ada yang boleh kalahkannya. Dia ketua Godmother, Lord Longma, Saint Medical, cendekiawan dan berbagai identiti. Dia boleh buat apa saja. Dia macam dewa. Kakak, kalau kau ada skill, kita boleh tahu lepas pertandingan. Kalau aku menang, Lee Group jadi hak aku. Kau tak boleh menang. Aku akan kalahkan kau dengan terang. Segalanya kembali kepada satu. Baiklah, mari kita mula lambung dadu. Yang dapat mata lebih tinggi menang. Ingin kalahkan Li Shushu. Sudah macam makan nasi. Dan tiada kejutan. Shushu, ayuhlah. Macam mana? Li Shushu, kau boleh ambil 3 tamparan Ying. Kau ini siapa sebenarnya? Nanti kau akan tahu. Nampaknya pusingan ini seri. Tak juga. Saya masih ada 1 mata. Li Shushu menang. Dia betul-betul menang. Li Ying, penjual ikan, dengan mudah mengalahkan kau. Begini boleh terjadi? Li Shushu, siapa sebenarnya kau? Siapa kau ni? Nanti kau pengsan kalau aku beritahu.
Shushu, kau menang. Jadi sekarang kaulah pewaris kumpulan Lee. Tak mungkin. Kau main tipu. Li Shushu, kau pasti menipu. Kau yang pilih dadu. Sekarang kau kalah. Kau kata aku menipu? Kalau tak sanggup kalah, jangan berani bertaruh. Sebelum ni kau bangga kata kau hebat. Kalau Shushu tipu, takkan kau tak perasan. Memang seteruk itu, identiti. Dia cuma penjual ikan. Mana mungkin dia ada identiti? Semua ni cuma kebetulan tadi. Ya, betul. Ini pasti kebetulan. Aku tak akan terima. Biar penjual ikan ambil alih kumpulan Lee. Aku pun tak setuju. Kami semua tak setuju. Tak, aku tak terima. Sekali-kali tak. Kamu semua. Kamu ini tak masuk akal. Pakcik, semua orang ni dari dulu tak pernah nak aku ambil alih kumpulan Lee. Mereka cuma takut orang ramai akan bising. Sekadar sandiwara. Memandangkan kau tahu diri, lepaskanlah apa yang bukan hak kau. Jika tidak, kau sendiri yang akan terluka. Nampaknya kamu semua nak enggan mengiktiraf keputusan pertandingan dan tetap nak Li Yingying warisi keluarga Lee. Ya, kumpulan Lee hasil titik peluh saya. Saya takkan pernah serahkan pada kau. Pakcik, adakah kalian punya fikiran sama? Ya, kami cuma nak iktiraf Ying-Ying. Shushu, saya di pihak kamu. Pakcik, saya ingat budi awak. Tapi tuan-tuan, jika kalian sayang kumpulan Lee, kalau kumpulan Lee ada hutang, mahu lagi tak? Hutang apa? Ya, ini mengarut. Apa maksud kamu? Kumpulan Lee antara 10 syarikat terbaik negara. Berkembang pesat. Ayah saya dalam senarai Forbes. Mana mungkin ada hutang? Tak lama lagi kalian akan ingat saya penjual ikan ini hadiah istimewa untuk kalian. Sila terima. Laksanakan plan B serta-merta. Beli saham C, ambil posisi di lokasi D, serang tepat saham kumpulan Lee hingga jatuh 90%. 10% lagi? Simpan untuk saya main perlahan-lahan. Berdrama. Saham ni soalan matematika, serangan tepat, jatuh 90%, hahaha. Janganlah cakap kau penjual ikan pandai pasal saham. Dia ni tak reti langsung. Tak tengok carta saham pun. Cakap ikut sedap. Tak tahukah beli saham kena analisa lengkung. Ada anak macam ni, memang tragedi hidup saya. Tragedi untuk seluruh keluarga. Kalian teruslah bersukaria. Saya pergi dulu. Larilah sejauh mungkin dari sini. Lain kali jangan cakap kau keluarga Lee. Oh, hampir lupa. Perkahwinan saya dengan Xiao He dalam 3 hari. Sudah sediakan jamuan di Menara Imperial. Sila datang beramai-ramai. Harap tak kisah. Apa? Kau nak buat kahwin di Menara Imperial? Mengarut betul. Tahu tak apa itu Menara Imperial? Hotel terbaik bertaraf 9 bintang. Termewah. Belanja minimum RM1,000,000. Jual ikan seumur hidup pun tak mampu jejak kaki ke Menara Imperial. Nak buat majlis kahwin lagi. Ha. Pakcik, dia menunjuk-nunjuk. Jangan dedahkan dia. Dia tertekan tak jadi pewaris. Sudah teruk menderita. Mengampu saja. Hiburkan hati yang tersinggung. Memang sifat manusia. Kalau tak, nak bagi dia terjun bangunan? Ha. Apa? Kau serius? Saham kumpulan Lee jatuh 90%. Saham keluarga Lee jatuh 90%. Macam mana boleh terjadi? Abang, harga saham Lee memang dah jatuh. Tak mungkin. Li Shushu cuma penjual ikan. Mana mungkin dia ada kemampuan nak jatuhkan saham keluarga Lee? Li Shushu, berhenti. Li Shushu, awak buat apa? Tak ada apa. Saya cuma suruh anak buah beli 2 saham je. Apa? Itu boleh jejaskan keluarga Lee? Anak buah? Jangan berlakon di sini. Penjual ikan pun ada anak buah. Ayah, jangan tertipu dengan dia. Dia cuma cakap sembarangan. Kebetulan, semata-mata. Betul. Penjual ikan nak kumpulkan syarikat tersenarai, dunia kewangan takkan jadi kucar-kacir. Ya. Masalahnya saham jatuh 90%. Rakan niaga dan bank nampak turun naik besar ni. Mereka akan ambil tindakan sewajarnya, sanksi yang sesuai. Apa awak takut? Presiden baru kumpulan Lee awak kakak hebat saya. Bukankah kaitan dengan Godmaker Group? Pergi tanya Godmaker Group. Sniper perniagaan apa? Isu kecil saja. Ya. Saya akan hubungi Silver Dragon. Minta bantuan Godmaker Group. Isu kecil saja. Tak ada apa. Saya pergi dulu. Semoga kumpulan Lee awak di bawah pimpinan kakak saya semakin makmur. Terima kasih, Kak. Perkahwinan awak nanti saya pasti datang raikan. Saya akan beri hadiah kejutan. Hantar saja. Saya ambil semua. Panggilan tadi macam sniper dewa. Betul ke kebetulan? Ayah percaya dia. Penjual ikan boleh jadi sniper perniagaan? Saya pun tak percaya, tapi dari wajahnya, dari matanya, ada keyakinan yang menakutkan. Berikan arahan.
Kumpulan pembuat Tuhan dilarang keras berurusan dengan keluarga Lee. Jika berani melanggar, bunuh tanpa belas kasihan. Sekarang saya mula ragu sang penyelamat. Adakah dia orangnya yang memiliki semua aura orang biasa bernama Code? Kenapa? Jika dia benar-benar orang biasa itu, maka keluarga Lee bagaimana mungkin hanya jinhai kecil puak? Tak nampak ke? Keluarga Lee tak sukakan dia. Kenapa dia nak bantu keluarga Lee naik? Tapi jika dia benar-benar orang besar, kenapa dia sanggup jual ikan? Dan dah jual ikan selama bertahun-tahun. Saya kenal seorang pelakon, seorang diva. Dia dikelilingi orang setiap hari keluar. Malah masa tidur pun ada kamera. Jika dia bercakap dengan lelaki, dia akan jadi bahan gosip. Dia dah hilang kebebasan. Dia hidup dalam keadaan bahaya setiap hari. Sangat penat. Saya faham apa yang Encik Pei kata. Jika tidak, dia boleh kalahkan kamu dengan setiap langkah. Dan boleh jadi raja di mana-mana. Kenapa dia jual ikan di jalanan? Sebab kemasyhuran dan kekayaan dalam jangkauannya. Dan dianggap tahi. Memang. Jom masuk dan tengok. Anak, ini hari besar. Saudara Mara akan datang. Oh, Encik Zhang dah sampai. Encik Zhang, awak dah sampai. Terima kasih atas sokongan. Hahaha. Xiao Wang, masuk dan duduk. Sila duduk. Selamat datang. Hahaha. Ketua keluarga Zhang beri 1 juta yuan. Ucap Presiden Xiao bahagia. Ketua keluarga Liu beri 3 juta yuan. Ucap Presiden Xiao bahagia. Pengerusi Wang dari Wansheng Group hadiah 10 juta yuan. Ucap Presiden Xiao bahagia. Tahniah. Hei, saya kata mak mertua, keluarga awak terlalu daif ke? Acara besar macam ni, hadiah pun tak ada. Hei, kamu buat apa? Kami penjual sayur di pasar. Dia yang jemput kami. Tengok kad jemputan ni. Shoo. Saya tu yang jemput mereka. Biarkan mereka masuk. Hahaha, cantiknya ya Tuhan. Kakak, abang, kenapa semua ada kat sini? Shushu, awak memang hebat. Buat kenduri kahwin kat Imperial Tower. Tahniah. Tahu kan saya tak banyak duit. Tulis hadiah 500 yuan untuk saya. Tulis je 500 yuan. Tulis 300 untuk saya. Tolong tulis 300 untuk saya. Terima kasih. Saya pun bagi 300. Tolong tulis 300. Saya pun 300. Terima kasih semua, pergi duduk sana. Jom mulakan kenduri. Tunggu. Li Shushu, kau dah gila ke? Kenapa kau jemput macam-macam orang? Mereka saudara dan kawan saya untuk ucap tahniah. Apa masalahnya? Kau tak tahu di mana ini? Apa majlisnya? Ini restoran Maharaja 9 bintang. Semua di sini elit perniagaan dan keluarga kaya raya. Kau jemput penjual ikan ramai-ramai. Kau nak marahkan saya kah? Ya. Apa salah penjual ikan? Mereka bukan manusia ke? Ya. Tapi manusia ada kelas berbeza. Bila keluarga Xiao kahwinkan menantu, ini jamuan kelas tinggi. Kau jemput penjual ikan ramai-ramai. Kau nak hina saya. Kau tak tahu malu. Keluarga Xiao masih ada maruah. Dulu saya tak setuju Xiao He kahwin dia. Masa tu, bukankah dia anak sulung keluarga Li? Sekarang dia jatuh ke keadaan begini. Ibu mertua, tolong bertenang. Shushu niatnya baik juga. Dia fikir, untuk acara besar begini, jemput lebih orang supaya meriah. Mereka kawan sekerja dia. Mereka tetamu. Janganlah ambil hati. Tak. Selama penjual sayur ada di sini, perkahwinan tak boleh terus. Shushu, kami memang tak seberapa. Maafkan kami. Tahniah, kami pergi dulu. Shushu, tahniah, kami pergi dulu. Tunggu. Jangan pergi. Tunggu. Jangan pergi. Shushu, ada apa-apa lagi? Kamu boleh tinggalkan kerja untuk datang ke majlis kahwin saya. Kamu semua keluarga dan kawan saya. Kalau mereka pandang hina kamu, berarti mereka pandang hina saya. Walaupun saya tak kahwin hari ini, saya tetap mahu kamu duduk sini. Nikmatilah hidangan ini. Apa maksud kamu? Kamu nak lawan saya ya? Kamu nak buat saya marah? Bos Xiao, anak lelaki. Awak sangat hebat. Mana mungkin anak perempuan Lee yang dibuang layan dia? Lagipun sikap dia macam tu. Saya langsung tak tahan. Ketua keluarga Lee, dah umum yang cikgu kedua Ying akan mewarisi keluarga Lee. Li Shushu ni dah tak dipedulikan dan jadi rakyat biasa. Xiao He kahwin dengan dia merugikan. Saya dah nasihat Xiao He untuk batalkan pertunangan, tapi dia tetap berkeras. Encik Xiao masih berhati mulia. Sayang sekali. Tak kiralah. Saya tak peduli. Kalau penjual sayur ni tak keluar hari ini, walaupun saya mati, saya tak benarkan Xiao He kahwin dengan awak. Tak apa, Shushu. Kami tak nak susahkan kamu. Kita balik saja.
Jangan pergi. Tak mengapa, Shushu. Kami tahu awak orang baik, takkan marah pun. Anak muda keluarga Xiao memang terbaik. Awak kahwin dengan dia, kami semua gembira untuk awak. Kalau sebab kami, perkahwinan awak tak jadi, kami akan rasa bersalah. Ya, Shushu. Kami ni orang kampung. Dah biasa kena marah orang kaya. Biasalah tu. Jangan risau pasal kami. Kakak dan abang, tak payah cakap banyak. Hari ini saya mesti bagi kamu duduk sini. Mesti ada tempat duduk dan makan. Saja tempat hotel ni. Saya yang berkuasa di sini. Andalah yang berkuasa mutlak. Putuskanlah hubungan ini. Beritahu Xiao He. Kami takkan meneruskan perkahwinan. Baik, saya akan hubungi Xiao He sekarang. Kami batalkan perkahwinan ini. Pak Mertua, jangan terburu-buru. Mari kita berunding. Kita selesaikan secara perbincangan. Berunding pun tak guna. Tak malu tengok diri di cermin. Siapa kamu ini sebenarnya? Kamu cuma anjing liar yang dihalau dari rumah. Apa kelayakan kamu untuk mengetengahkan suara di depan keluarga Xiao? Dia nak cari maut ke? Baik, saya datang sekarang. Hei, Shushu, cepatlah. Minta maaf dengan pakcik dan makcik. Mereka guna kuasa untuk menindas orang. Mereka yang hina saya dahulu. Kenapa saya perlu minta maaf? Alahai, budak ini. Kenapa degil sangat? Inilah harapan terbesar hidupmu. Lupakannya, Mak Shushu. Saya yang akan minta maaf. Cik Xiao, saya pohon maaf. Kami kurang adab. Kami telah ganggu semua orang. Jangan salahkan Shushu. Kami akan pergi sekarang. Kakak, ini bukan salah kakak. Kenapa kakak perlu minta maaf? Tak mengapa, Shushu. Kami tahu kau orang baik. Kalau kau kahwi anak sulung keluarga Xiao, peluang kau berubah nasib. Kita semua harap kau boleh berjaya. Kalau kau jadi kaya... Boleh tolong kami adik-beradik, kan? Jangan berharap. Saya sudah hubungi Xiao He. Dia akan datang uruskan hal ini segera. Anak perempuan keluarga Li yang terbuang, nantikanlah penyesalanmu. Perkahwinan ini takkan diteruskan. Kan? Kalau begitu kita putus. Saya pun nak pergi. Jangan ubah babak ini. Majlis perkahwinan diteruskan. Jangan risau, kakak. Hadiah besar yang saya hantar belum sampai lagi. Li Yingying datang khas untuk ucapkan tahniah. Pakcik dan makcik, Butler Chen, senarai hadiah. Baik, Cik Li. Kumpulan Li ucap tahniah kepada keluarga Xiao. Ini senarai hadiahnya. 8 panji dinasti Ming bernilai 10 juta. Wah, 10 juta. Bernilai 8 juta. Sebuah villa di Jinhai. Bernilai 30 juta yuan. Rolls Royce edisi terhad dan 100 juta yuan tunai. Oh, anak kedua ini sangat berwawasan. Tak faham kenapa anak satu bapa ada yang langsung tak berguna sia-sia sahaja. Makcik, jangan cakap begitu. Kakak saya sebenarnya cukup berkebolehan. Cik, awak bergurau apa yang penjual ikan boleh lakukan? Menjual ikan pun satu kemahiran. Kerja jual ikan ini susah. Maknanya dia sangat rajin. Kalau saya yang buat kerja kotor, penat dan pahit macam ni, saya tak sanggup. Ini membuktikan kakak lebih baik daripada saya. Tahan kesusahan, itu kerja hamba saja boleh buat. Pada saya, kalau dulu Xiao He bertunang dengan Yingying, tentu sangat sesuai dengan status dan kedudukan kamu. Sungguh pasangan sempurna, kesatuan yang kukuh. Bagusnya kalau begitu. Aha. Makcik sudah berumur, jangan cakap sembarangan. Makcik, awak dah terlalu tua. Awak patut bertanggungjawab atas kata-kata. Maksud awak apa? Awak nak ugut saya ke? Saya cuma nak ingatkan, janganlah berlagak sombong sangat. Sekurang-kurangnya ada batasan. Nanti malu sendiri nanti. Tak eloklah. Aha, betul ke? Maksud awak nak buat saya malu? Awak rasa awak anak sulung keluarga Li? Bukan, keluarga Li dah buang awak. Pengganti keluarga Li sekarang Yingying. Cuma pengganti keluarga Li. Saya tak endah pun. Dia yang tak dapat anggol kata masam. Tak apa, hari ini di sini semua orang di Jinhai akan tahu siapa saya. Bila masa tu ramai akan kesal buta hati. Berani awak panggil saya buta? Hari ini saya nak pukul awak. Awak ada sirosis hati, masih nak marah. Awak nak mati ke? Awak cakap apa? Macam mana awak tahu? Bayangkan tak. Doktor kan faham. Oh, baru saya faham. Pasti awak pasang alat intai. Kalau tak, mana awak tahu keputusan hospital? Macam mana awak tahu? Tak mungkin awak jenis macam ni. Awak intip mertua sendiri. Ini benar-benar tak beretika. Macam mana boleh buat pada mertua? Orang kampung memang tak berkualiti. Nampaknya Tuan Xiao tak boleh kahwin. Li Shushu, apa yang awak buat? Kalau tak mengaku, saya akan lapor polis. Hei, ibu mertua, pakcik kami cuma cakap sembarangan. Janganlah ambil hati. Pakcik kami jual ikan setiap hari. Dia tak ada masa untuk intip suami awak. Betul. Pakcik kami bekerja dengan kami tiap hari. Kami semua boleh saksi. Ya, kami semua boleh bukti.
Kerjasama setiap hari. Malam pun dia kerjasama. Ibu, apa yang berlaku? Ibu, kenapa ni? Saya cuma bagi tahu, orang hina dan rendah macam ni tak boleh dikahwini. Awak tak percaya ke? Dia pasang alat intip dekat rumah kita untuk memantau ayah awak. Apa? Awak berani pasang alat intip dekat sini? Makan apa pun boleh, tapi jangan semang kosong. Macam mana nak jelaskan saya ada sirosis hati? Dari nadi, saya boleh tahu. Saya bukan setakat tahu sirosis hati awak, tapi juga isteri awak haid tak teratur. Haid tak teratur. Kadang datang separuh bulan sekali, kadang 2-3 bulan sekali, kadang langsung tak datang. Doktor Cina tua tu bagi banyak ubat rahim sejuk, tapi tak berkesan. Setiap kali haid, sakit perut teruk dulu, sakit dada pula, lebih teruk dari mati. Betul tak cakap saya? Macam mana awak tahu? Saya mahir seni Ki Huang. Bolehkah awak rawat? Kalau boleh, kami lepas hal ni hari ini. Saya rawat mengikut mood. Tak pernah sesiapa tawar-menawar atau buat syarat. Sudah, Pak Cik Lee. Jangan guna muslihat kotor tipu orang. Kalau tak percaya, tak payah percaya. Tak apa, nanti jangan cari saya. Kita jangan bincang ni. Siapa suruh ajak penjual ikan kacau ni? Perkahwinanku, sudah tentu saya jemput mereka. Kenapa perlukan saya minta izin? Awak yang jemput mereka? Awak tahu ini majlis apa? Awak tahu siapa saya? Awak jemput mereka. Sengaja datang untuk memalukan saya? Ketika bertunang dengan awak, keluarga Syau awak cuma keluarga kecil. Bapa awak cuma pekerja tapak bina. Tapi, akhir-akhir ini, awak berpeluang. Keluarga Syau awak dah jadi mewah. Sekarang, pandang hina penjual sayur. Awak? Syau He, bila pertama kali berjumpa, saya ingat awak baik dan ikhlas. Jadi saya tak kisah latar belakang awak. Tak kisah pun dengan kemarahan ayah. Sebagai anak keluarga Lee, mengikat perjanjian perkahwinan dengan awak. Ini permulaan nasib baik awak. Tapi bila awak bukan diri asal, awak akan kehilangan berkah nasib, awak akan hilang. Apa yang awak cakap tadi? Kebangkitan keluarga Syau sebab awak. Tapi awak tak suka saya. Dia ni gila ke? Orang yang harap keluarga Lee tak buat apa-apa pun berani dipandang rendah Tuan Muda Syau yang kini elit perniagaan. Saya tak tahan orang macam ni. Tak tahan lagi. Cik, ibu bapa awak datang? Mereka akan tiba tidak lama lagi. Baru sahaja beritahu nak siapkan kerja dulu sebelum datang. Saya telefon tanya sekarang. Jangan telefon. Kami dah sampai. Saya kurang sihat. Lambat sikit. Harap maafkan saya. Bapa mertua, akhirnya awak datang. Anak tidak berbakti awak. Dia hampir buat saya naik darah. Kenapa dengan dia? Tengoklah dia. Dua keluarga kita nak berbesan. Dia ajak penjual sayur ke sini. Alamak, bau mereka tu membuat malu keluarga kita. Hoi, Syau He baru gaduh dengan dia. Malu keluarga kita. Melahirkan benda tak berguna. Hidup tak boleh undur semula. Kalaulah dulu sebelum melahirkan dia, saya dah masukkan balik. Lee Sihai, awak ada hati ke tak? Guna keluarga Zhao untuk berjaya. Lepas tu tunjuk megah lagi. Awak halau saya. Nikah si jelangkung ni. Anak sendiri pun awak halau dia. Kata dia tak guna. Awak bully saya? Tak apa. Berani awak salahkan Shushu, saya takkan lepaskan awak. Siapa berpanggil jelangkung? Nak percaya ke tak? Saya tampar awak. Siapa berani sentuh mak saya bunuh dia. Jangan paksa saya bunuh. Berani sungguh awak. Siapa awak ingat awak ni? Berani cakap nada tinggi? Tak tahu ke anak saya sekarang waris keluarga Lee? Anak, panggil orang pukul dia. Bela saya. Mak, jangan marah. Mak orang berstatus dan beradab. Mak kepada waris keluarga. Kakak cuma penjual ikan. Tak payah kisah pasal dia. Nampak tak? Anak saya beradab macam mana? Awak ni apa? Syau He, baik kita mulakan. Masa untuk majlis nikah. Kita mulakan. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke majlis perkahwinan Cik Lee Shushu dan Encik Syau He. Mari kita semarakkan. Tunggu. Encik Syau, ada sesuatu nak disampaikan. Pengacara tersilap sebut pengantin hari ini bukan Lee Shushu, tapi adiknya Cik Lee Ying Ying, anak kedua keluarga Lee. Encik Syau, apa yang terjadi? Bukan urusan awak. Awak turun dulu. Saya nak berucap. Baik. Saya minta maaf. Majlis perkahwinan hari ini ada sebabnya. Saya rasa perlu beri penjelasan kepada semua. Memang benar, beberapa tahun lepas saya pernah ada perjanjian nikah dengan Lee Shushu. Ketika itu dialah anak sulung keluarga Lee, baru habis belajar di universiti.
penuh dengan cita-cita. Itulah bahagian paling menawan seorang wanita. Paling menawan. Saya yakin setiap lelaki inginkan pasangannya boleh di ruang tamu mahupun di dapur. Saya bukan pengecualian. Pemilik kumpulan Lee berniat baik benarkan Lee Shushu keluar mengasah diri, berharap dia boleh gunakan kekuatan buktikan kemampuannya untuk warisi kumpulan Lee yang besar. Seperti kita semua tahu, 5 tahun berlalu, Cik Lee Shushu, kita anak sulung keluarga Lee yang berdarjat, masih tak pandai jual ikan dan mengaku adik-beradik dengan penjual sayur. Akhirnya, pemilik kumpulan Lee amat kecewa, serahkan hak waris kepada anak kedua keluarga Lee. Lee Shushu yang pernah diagungkan kini jatuh ke lumpur. Dia tak layak dapat harapan dan usaha saya selama 5 tahun. Saya bukan manusia tak berperasaan, tapi saya tak boleh biarkan hidup saya hancur oleh wanita biasa tanpa cita-cita. Jadi saya batalkan perkahwinan Lee Shushu untuk nikahi anak kedua keluarga Lee. Kamu semua faham? Baik, saya sokong. Kami juga sokong. Sokong. Anakku, akhirnya kamu sedar. Dulu saya dah kata, kamu ini naga antara manusia. Jangan terjun ke lopak kotor. Lee Shushu pun tak layak jaga kasut kamu. Nikah pun tak layak. Buang tepat. Lee Shushu, ada apa nak cakap? Kau kata kau naga di kalangan manusia. Aku hanyalah lopak lumpur kotor. Tak layak pun aku bawa kasutmu. Bukan begitu? Ya, Xiaohe, mungkin kau tak sedar semua yang kau miliki hari ini semua datang daripadaku. Di matamu, aku cuma penjual ikan, bukan sekadar penjual ikan biasa. Status dan reputasiku luar biasa hebat. Layak kamu tunduk dan kagum seumur hidup. Cukup. Lee Shushu, aku dah tendang kau. Mana seronok lagi nak bermegah? Kau ingat bercakap besar boleh selamatkan harga diri hina kau ni. Kau yang tak berdaya dan tak bercita-cita memang layak dihina nasib, layak dipermalukan semua orang. Kau layak jadi bahan ketawa semua. Kau kata aku akan jadi bahan jenaka orang. Bukan aku. Mereka di sini. Siapa berhak mengejek aku? Kakak, kau masih berkhayal lagi. Kau berani kata semua di sini berhak mengejek kau? Kau cuma penjual ikan. Semua di sini mana mungkin tak nampak kelemahan kau? Cik, sebenarnya dia tak salah cakap. Lihatlah penjual sayur yang dia jemput. Semua orang kampung. Dengan begini, mana ada yang nampak kejengahannya. Hahaha. Oh ya, aku akhirnya tahu kenapa dia jemput penjual sayur. Untuk jadi perbandingan. Hahaha. Weh bos, walaupun kami penjual sayur, tapi kami tak makan rezeki kau. Jangan sembarangan hina orang, okey? Kau kata aku hina kau. Dalam percakapan kau, bukan itu maksud kau? Betul. Hina kau pun belum tentu. Ini kalau aku pukul kau? Kau? Kau sengaja cari maut. Lee Shushu, berani kau pukul aku si bangsa? Kalau tak berhenti aku pukul kau. Kalau aku bunuh kau. Ayah nampakkan dia yang mulakan hari ini. Jangan salah aku nak bunuh adik sendiri. Hari ini mesti aku bunuh dia. Mana pengawal keselamatan? Budak jahat, kau berlutut minta maaf pada adik kau. Mustahil nak minta maaf. Aku cakap dia memang patut kena. Kau jangan risau ayah. Hari ini aku kena bunuh dia. Dia berani pukul aku. Tangkap dia, pukul dia. Kau yang pukul adik kedua kan? Hei pengawal, jangan salah faham. Dia pukul aku dulu. Apa salahnya pukul kau? Kau tak tahu tempat ni mana? Ini hotel mewah. Siapa benarkan kau datang? Keluar dari sini. Kalau tak, aku tangkap kau sama. Kau memang buta mata. Apa kau cakap tadi? Aku cakap kau memang buta mata. Tuan sendiri pun kau bully. Tuan, siapa yang jadi tuan? Awak sendiri mengaku. Hari ini hari perkahwinan saya. Saya tempah hotel ni. Tentu saya lah. Ha. Kau ingat kau manusia ke? Kau rasa aku tak tahu? Anak kedua keluarga Lee ni, waris sebenar. Kau ni dah dibuang keluarga kaya. Penjual ikan busuk. Berani kau tunjuk gaya sini? Jangan cakap mengarut dengannya. Tangkap dia dulu. Siksa dia perlahan-lahan. Ya, tangkap dia. Berani sungguh orang semua. Kalau dia berani tangkap Shushu kita lawan. Ya jangan lepaskan mereka. Mari kita lawan. Lawan. Walaupun kita tiada kuasa atau pangkat, darjat pun rendah, tapi tak boleh terus ditindas.
Korang ni penjual sayur busuk. Korang nak lawan aku ya? Shushu tu adik kau sendiri. Ganti tempatnya sebagai waris, curi suaminya, nak telan dia hidup-hidup. Dunia ni tak ada keadilan langsung. Sial, korang ni sampah masyarakat. Nak berdebat dengan aku? Baiklah, nak mati ke aku penuhi. Hari ni biar orang ramai ajar korang. Hello, Abang Butcher. Ada orang bully aku. Bawa kau punya orang ke bangunan Emperor. Tunggu saja. Abang Butcher nak sampai. Nanti korang akan tahu cara korang mati. Ying, kalian berdua adik-beradik. Tak perlu buat kecoh begitu. Shushu, cepat minta maaf pada kakak. Mari kita pergi. Lupakan sahaja majlis perkahwinan ini. Jangan biarkan apa-apa terjadi. Ibu, jangan risau. Bukan sahaja semua yang ada di sini, malah seluruh Jinhai pun tiada siapa boleh sentuh aku. Cakap besar sahaja. Aku rasa kau tak tahu reputasi tukang sembelih itu, kan? Di tangannya orang lebih teruk daripada babi dan anjing. Mari lihat macam mana dia bunuh kau hari ini. Lupakanlah Cik Nona kedua. Tak payah layan penjual ikan. Lepaskan dia. Jangan lupa ramai tetamu yang nak ucapkan selamat untuk perkahwinan kita. Tak elok abaikan semua orang. Baik. Asalkan dia dan penjual sayur busuk ni berlutut dan tampar diri sendiri serta minta maaf pada aku boleh pertimbangkan. Dengar tak, Li Shushu? Jangan lengah buat sekarang. Maharaja pun tak boleh paksa aku berlutut. Dia tak layak. Dia dah bagi jalan keluar, kau masih nak berlagak betul. Walaupun kau dah tak sabar nak mati, fikirkan penjual ikan yang tolong kau. Fikirkanlah. Tak nampak ke ibu kau risaukan kau? Xiaohe, jangan layan dia. Dia memang orang macam tu. Dia langsung tak ada kemampuan, tak tahu darjat diri sendiri. Biarlah dia merana sebagai pengajaran. Li Shushu, aku dah banyak berbaik dengan kau. Kalau kau masih nak degil, hadapilah akibatnya sendiri. Shushu, kita ikut cakap Xiaohe. Cepat minta maaf pada kakak. Jom pergi. Dia dah buat banyak perkara kejam. Masih nak aku minta maaf padanya. Kalau hari ini aku tak pukul dia, tak boleh tunjuk kebolehan walau hancurkan keluarga Lee. Hahaha, apa? Nak hancurkan aku dan musnahkan keluarga Lee? Hahaha, kelakar sungguh kau ni. Kau tengok diri dalam cermin tak nampak status sendiri. Kau ni anak kandung yang dibuang penjual ikan di tepi jalan. Ada kelayakan apa nak berlagak macam ni? Nasib baik Datuk Lee bijak halau dia keluar dari rumah. Kalau tak, seluruh keluarga Lee hancur sebab dia. Ya, ketua kumpulan Lee ada visi dan keberanian. Kalau serahkan kumpulan Lee pada dia, esok terus bankrupt. Kamu si penjilat tak kenal naga sebenar. Tunggu sebentar. Aku akan tercungkil mata kamu supaya nampak aku dengan jelas. Nak nampak kau jelas? Bukankah kau ni anak buangan penjual ikan di pasar? Mana mungkin jadi orang hebat? Kau ini cuma gadis terbuang yang jual ikan di tepi jalan. Mana mungkin kau jadi orang berpangkat? Nanti juga kau tahu. Cik Lee. Saya jumpa Cik Lee. Sampaikan. Para ketua negara dan VIP sudah tiba di Provinsi Tangs dalam perjalanan ke Jinhai untuk majlis perkahwinan tuan. Perlu hantar orang sambut mereka? Tak perlu, semua ini kenalan rapat. Tak payah berlebih-lebih. Baik. Apa yang aku dengar tadi? Ketua negara dan orang kenamaan nak datang ke majlis perkahwinannya. Korang semua, betulkah aku dengar? Biar betul. Cik adik, dengar betul tu. Dia ni memang dah gila. Sembang kosong pun dia berani sebut. Nanti mesti dia nak kata dia ni Lord Longma dari Godmaker Group pula. Saya rasa nanti dia akan kata dia Dewi Longma dari kumpulan pencipta Tuhan. Hahaha. Sampai inilah peluang kita. Si bodoh Xiaohe nak batalkan pertunangan Cik Lee. Apa kau kata? Mereka sangka Cik Lee cuma penjual ikan biasa. Mereka pandang rendah Xiaohe. Sanggup umum putus tunang depan orang ramai nak kahwin dengan kakaknya pula. Benarkah? Saya perhatikan dari dalam. Sekarang saya pasti. Cik Lee yang nampak biasa ini ialah makhluk penuh misteri dewa bernama manusia biasa. Kenapa engkau begitu biasa? Kerana waktu dikepung mereka, Cik Lee tetap tenang. Dia tak goyah, muka pun tak berubah. Saya tak pernah nampak ketenangan sebegini dalam kacau bilau. Tenang luar biasa. Apapun jati dirinya, dialah penyelamat saya. Sedia hadiah istimewa. Saya nak lamar Cik Lee.
Jangan ketinggalan. Cepat ikut. Cepatlah. Cepatlah. Abang tukang daging, engkau ada di sini. Siapa buat? Keluar sini. Dia tu. Berani kau pukul anak kedua keluarga Lee? Kalau tak nak keluar, nanti kau yang kena pukul. Korang semua. Dia kata nak pukul aku. Ying, siapa orang ni? Berani dia bersikap begitu angkuh. Dia anak yang diusir dari keluarga kita. Selepas dihalau oleh Li Xiang, dia jadi penjual ikan. Oh, tak hairanlah. Rupa-rupanya penjual ikan busuk. Dia tak kenal siapa aku. Berani cakap lawan ajaran nenek moyang. Nampaknya aku kena ajar kau. Dengar baik-baik. Nama keluarga saya Tu diberi nama Tu Yi Biao. Sejak kecil kejar babi untuk disembelih. Membesar kejar orang untuk dibunuh. Sembelih sambil dalam dunia seni bela diri. Saya digelar tukang potong. Kemudian saya tubuhkan satu geng. Namanya geng kapak. Mari saya tunjuk kapak saya. Nampak jelas tak? Mata kapak ini semua merah. Tahu kenapa? Sebab terlalu ramai orang dibunuh, direndam darah. Cik Lee, saya tak tahan dia lagi. Keluar. Perempuan sundal berani pukul aku. Apa yang kamu buat? Pukul dia. Pukul dia. Ayuh, apa kau takut? Hirislah aku, hirislah sini. Perempuan tak berguna. Aku bersama Tuan Hao dari Jin Hai. Kalau lawan aku, kau menghina Tuan Hao. Maksudmu Wan Tian Hao? Kau kenal dia? Dialah orang paling kaya di Jin Hai. Bos Han Platinum. Jika dia datang, dengan satu kata, dia boleh buat kau hilang di Jin Hai. Masih degil, aku lumpuhkan kau. Baiklah, sebab dia anjing Wan Tian Hao, biarkan dia urus sendiri. Kalau dia tak sanggup, kita jatuhkan dia bersama. Sudahlah Li Shushu. Aku tahu kau sangat tak selesa dan tak rela. Tapi segalanya sudah berlaku. Jurang antara kita terlalu luas. Memang mustahil. Jadi, kau perlu terima takdir dan realiti. Berhenti buat masalah tak berbatas di sini. Kau kata aku sengaja cari masalah? Bukan ke? Xiao He, aku faham sikap realiti dan sombong kau. Lagipun manusia memang suka bermegah. Tapi kalau kau buta, aku benar-benar memandang hina kau. Kau yang batalkan pertunangan dulu, kemudian kau provokasi aku. Aku cuma beri pengajaran. Kau tuduh aku buat masalah. Kalau betul kau tak buat masalah, apa panggil penjual sayur ni? Aku yang panggil. Mereka kawan-kawan aku, juga saudara-saudara aku. Aku jemput mereka ke majlis perkahwinan. Ada masalah ke? Semestinya ada masalah. Masalah apa? Ya, sebab mereka tak layak. Xiao He, buanglah sifat angkuh kau. Sebenarnya kau buat aku rasa kasihan. Kasihan. Dia anggap aku menyedihkan. Aku cuma perlu 5 tahun untuk jadi jutawan baru di daerah perniagaan Jin Hai. CEO bernilai lebih 100 juta yuan. Penjual ikan anggap aku menyedihkan. Ada muka tak kau? Xiao He, kalau tak sebab bantuan Cik Lee, kau mungkin masih jual tauhu busuk di tepi jalan. Apa kau merepek? Dia tolong aku? Kalau tak, kau ingat peluang yang kau dapat itu sengaja diatur oleh Cik Lee? Gila. Betul-betul gila. Kau tak berkebolehan, tapi nak juga curi kredit. Sungguh memualkan. Encik Wan dah sampai. Tuan Hao dah sampai. Habislah kau. Tuan Hao, awak di sini rupanya. Kenapa awak datang ke sini? Ada orang bergaduh dengan kawan saya, anak kedua kumpulan Lee. Saya datang selesaikan perkara. Tak sangka lawannya ahli bela diri. Kami tak mampu lawan. Saya nak minta bantuan anggota di sini untuk tolong kami. Oh, siapa berani sangat? Itu dia. Ish, penjual ikan busuk pun nak sombong. Wan Tian Hao mohon jumpa Cik Ching Luan. Wan Tian Hao ini anak buah awak? Ya, dia biasa buat kerja untuk saya. Dia provokasi Cik Ching Luan ke? Dia cabar saya, kata nak hapuskan Cik Lee juga. Ini perkara besar. Apa? Dia cakap nak hapuskan Cik Lee? Di mana Cik Lee? Siapa Cik Lee? Saya ni. Awak nak apa? Cik Lee, tolong maafkan saya. Cik Lee mohon ampun. Saya salah tak kawal dia baik-baik. Saya selesaikan sekarang. Tuan Hao, awak buat apa? Dia cuma anak buang keluarga Lee. Penjual ikan busuk je pun. Kenapa awak tunduk pada dia? Diam. Tuan Hao, ini apa? Berani awak cabar Cik Lee. 9 nyawa pun tak cukup. Tarik dia pergi. Patahkan kakinya. Buang ke krematorium. Tuan, hamba salah. Hamba minta maaf. Seret dia keluar. Tuan, maafkan hamba, Tuan.
Cik Lee, semuanya sudah selesai. Harap Cik Lee maafkan saya. Bersalah dengan Cik Lee, tak tahu protokol. Ya, saya akan potong sebelah lengan. Cukup? Hai, Tuan datang ke majlis perkahwinan saya. Ya, ya. Memandangkan Tuan datang ucap tahniah, kali ini saya maafkan. Terima kasih Cik Lee. Cepat, berikan senarai hadiah. Wan Tian Hao, orang terkaya di Jinhai, mengucapkan tahniah kepada Cik Lee. Ini senarai hadiah bernilai 5 bilion. Pedang cingkir dinasti Qin dari kumpulan Lee bernilai 3 bilion yuan. Yuxi dinasti Han bernilai 1 bilion yuan. Buku strategi tentera dinasti Song bernilai 1 bilion. Kapal terbang kas penumpang dan tunai 1 bilion yuan. Sila terima Cik Lee. Tak perlu. Keluarga Xiao batalkan pertunangan. Keluarga Xiao batalkan pertunangan? Ya, tuan muda keluarga Xiao yang angkuh itu tidak suka saya cuma penjual ikan. Anggap saya tak setaraf dengannya. Langsung batalkan pertunangan di situ. Mahu Li Yingying jadi pengantinnya. Apa? Dia nak kahwini Li Yingying? Li Yingying itu apa? Encik Wan, apa maksud ini? Li Shushu sudah dibuang keluarga Li. Keluarga saya pun kecewa padanya. Kenapa tuan takut padanya? Bantu dia lawan saya. Apa tuan cakap? Cik Lee ialah anak terbuang keluarga Lee. Ya, saya suruh dia keluar belajar pengalaman. Sudah 5 tahun masih juga jual ikan. Dia memang memalukan keluarga Lee. Kalau bukan sebab ni, Xiao He tak akan batalkan pertunangan. Nak kahwin dengan Yingying. Kalian memang buta dan bodoh. Tak sedar Cik Lee ibarat bulan di langit, kalian tak mampu menghina dia. Keluarga Lee dan Xiao lebih baik keluar dari Jinhai sendiri. Wan nak halau kita dari Jinhai. Tak, bukan keluarga Lee dan Xiao saja. Cik Lee, ada orang lain lagi ke? Semua yang target saya hari ini, saya akan buat mereka dihalau dari Jinhai. Sombong betul. Siapa kamu ni? Besar sangat mulut. Betul. Semua yang hadir hari ini bukan ketauke dalam bidang masing-masing. Kenapa nak kami jadi terkenal di Jinhai? Ada rasa tak puas hati? Nak lawan ya? Wan Tian Hao, walau kau ini orang terkaya di Jinhai, apa lagi? Kau kena tahu penaja sebenar keluarga Lee kami ialah keluarga Pei dari Beidou. Kau kata penaja kau keluarga Pei, keluarga ternama di Beidou. Sudah tentu. Walaupun kau orang terkaya di Jinhai, tapi keluarga Pei terkaya di seluruh negara. Bandingkan dengan keluarga Pei, kau cuma ikan kecil di hadapan mereka. Wan Tian Hao, kau kena sihirkah oleh Li Shushu? Apa maksud kena sihir? Saya dah bertunang dengan Li Shushu 5 tahun. Saya kenal dia sangat-sangat. Dia cuma perempuan biasa suka bermegah, tak ada guna. Dia pernah kata suatu hari nanti dia akan buat saya kagum padanya, beri mahkota termahal, jadikan saya lelaki paling bahagia. Tapi sampai sekarang dia cuma penjual ikan. Tuan muda, kau salah. Cik Lee, semua kata-katanya benar. Encik Wan, bangunlah. Bapanya ketua keluarga Lee. Li Yingying kakaknya. Mereka adalah keluarga. Tiada siapa lebih kenal dia dari mereka. Kalau mereka tak kenal dia dalam-dalam, tentu tak sangka hidupnya tiada harapan. Saya takkan hancurkan perkahwinannya, rosakkan majlis kahwin biar adiknya jadi pengantin. Encik Wan, awak perlu lihat betul-betul. Ini Cik Lee yang dihormati ini kenal di Pasar Sayu. Dia jadikan restoran ini macam pasar, ajak peniaga kelas rendah ke perkahwinan. Cukup. Siapa sebenarnya Cik Lee ini? Saya lebih kenal dia dari awak. Hari ini, siapa yang hina Cik Lee di sini lebih baik letak jawatan dari Jinhai. Kalau Cik Lee yang bertindak, awak tak sempat menyesal pun. Wan Tian Hao, awak degil berkeras. Demi dia nak jadi musuh komuniti perniagaan Jinhai. Hari ini, semua yang pernah menghina Cik Lee lebih baik undur diri dari Jinhai sendiri. Jika Cik Lee yang bertindak sendiri, kau tak sempat menyesal pun. Wan Tian Hao, keras kepala sungguh kau. Nak lawan seluruh komuniti perniagaan Jinhai? Sekumpulan orang tak berguna macam kau nak mewakili komuniti perniagaan Jinhai. Jangan lupa apa yang saya katakan. Penyokong sebenar keluarga Lee ialah keluarga Pei di Beidou. Hanya kau, Wan Tian Hao, berani berbangga depan kami. Depan keluarga Pei di Beidou, kau ini kosong belaka. Jang Wu berani ulang cakap tadi? Ya, mereka bergantung pada keluarga Pei. Panggil keluarga Pei, datanglah. Lihatlah sama ada mereka boleh hapuskan aku. Baik, kau nak mati. Saya akan panggil keluarga Pei sekarang. Anak lelaki sulung keluarga Pei dari Beidou ada di sini. Inilah Tuan Pei dari Beidou, keluarga terkaya di Daxia. Dengar-dengar Tuan Pei tampan dan kaya. Hari ini saya lihat dia memang tidak mengecewakan. Oh, Tuan Pei sudah sampai. Selamat datang dari jauh untuk hadiri perkahwinan anak saya. Anak perempuan siapa? Yingying, mari sini. Kenalkan Tuan Muda Pei dari Beidou. Hello, Tuan Pei. Keluar. Tak dengar dia suruh kamu keluar. Cepatlah, berambus dari sini. Jangan halang laluan Tuan Pei.
Pei Yanjing dari keluarga Pei di Beidou, saya bawakan hantaran untuk meminang Cik Li. Saya berhasrat mengahwini Cik Li. Saya Pei Yingjin dari keluarga Pei di Beidou, saya bawakan hantaran untuk meminang Cik Li. Mengahwini Cik Li. Ini senarai hantaran. Mas kawin merangkumi harta 390 wilayah bernilai 10 triliun. Keluarga Pei memiliki puluhan bilion yuan, syarikat penerbangan dan kilang tentera. Bolehkah ini diberi? Aset keluarga Pei bernilai 1 triliun. 4 bank, termasuk bank pertanian. 4 bank. Nilai keluarga Pei 10 triliun yuan, 51% pegangan kawalan mutlak. Pegangan kawalan mutlak, 51%. Hadiah kecil. Harap Puan Li dapat terima keikhlasan saya. Tuan Pei salah orang ke? Dia cuma anak perempuan terbuang keluarga Li. Ying pewaris baru keluarga Li. Kau persoal selera saya? Tak. Tuan Pei, apa hal dengan awak ni? Kau tak kenal naga sebenar. Siapa hina Puan Li bermakna hina keluarga Pei. Tuan Pei, saya tak puas hati. Ada apa lagi nak diungkit? Li Shushu anak sulung keluarga Li, tapi dia biasa saja. Cuma boleh jual ikan. Dia memalukan keluarga Li. Saya sorangan yang menyokong keluarga Li. Jadi pewaris keluarga Li. Muda berpotensi. Kenapa pilih dia bukan saya, tapi dia? Awak ni apa? Berani banding diri dengan Puan Li? Tuan Muda Pei, biar saya adil. Awak siapa? Saya pengantin lelaki majlis ni. Saya Xiao He, Presiden kumpulan Xiao. Faham maksud dewa? Puan kedua memang betul. Dia lebih baik dari Li Shushu. Kalau tak perkahwinan hari ini patutnya saya dan Li Shushu. Tapi saya batalkan perkahwinan dan kahwini anak kedua keluarga Li. Jadi pengantin saya fikir mungkin Li Shushu guna cara tertentu untuk tipu Tuan Pei. Dia tak tipu saya. Buta mata kamu. Tak nampak naga sebenar. Buta awak tak kenal naga sebenar. Apa? Macam mana boleh jadi? Dia cuma penjual ikan. Mana mungkin dia naga sebenar? Li Shushu, berterus teranglah, tipu helah apa kau gunakan untuk tipu Tau Kewan dan anak sulung keluarga Pei. Xiao He, kebodohan terbesar engkau ialah terlalu ramai orang lebih hebat daripada engkau. Kalau mereka tak percaya engkau, kau ingat mereka sebodoh engkau, lebih dungu daripada engkau. Oh, saya tahu, sebab kau tak boleh terima. Apa? Aku tak boleh terima. Kau ingat kau betul-betul naga sebenar? Kau dah tipu banyak orang sampai diri sendiri pun kau tipu. Seperti peribahasa bagaimana acuan. Begitulah kuihnya. Siapa kawan, begitulah gaya. Kau tak tengok pun orang di sekeliling kau macam mana perangai mereka. Dengan mereka, kau masih berani dakwa diri naga sebenar. Siapa nak percaya? Aku tahu kau tak percaya, tapi tak apa. Permainan baru saja bermula. Lama-lama kau akan percaya juga. Tapi tak mengapa. Permainan baru bermula. Anda akan percaya perlahan-lahan. Cik Li, abaikan lelaki bodoh ini. Budi awak menyelamatkan nyawa. Saya belum sempat balas jasa. Harap awak terima lamaran saya. Saya akan lindungi awak dengan baik. Sisa hidup saya akan lebih baik dari lelaki bodoh ini 1000 kali lebih baik daripadanya. Tuan Pui, saya ikhlas. Cik Li tolong terima lamarannya. Tolong katakan ya Cik Li. Ibu puas hati dengan menantu ini? Ini Shushu. Betul ke ini? Saya tak bermimpi? Ini bukan mimpi. Kalau ibu rasa menantu ini baik, saya terima dia. Baik. Baguslah. Terima kasih, Makcik. Bagaimana dengan awak, Cik Li? Baik. Saya sudah pertimbangkan. Di dunia ini, tiada lelaki lebih baik darimu. Saya terima lamaran awak. Maka aku terima lamaran nikah kamu hari ini. Baiklah. Terima kasih, Cik Li. Seluruh keluarga Pei akan menghormati kamu. Saling menghormati. Mari aku bawa kamu ke pentas tinggi. Posisi sebagai tunang kamu.
Sekarang aku nak umumkan, ini keluarga Pei dari Beidou, Tuan Pei Yang King, tunang pengantin lelaki aku, tunang aku. Bagus. Li Shushu, kau nak kahwin di tempat lain. Hari ini, di sinilah Ying Ying dan saya berkahwin. Aku kata ini majlis kau dan Li Ying Ying. Semestinya, jangan kau lupa, saya sudah batalkan pertunangan kita. Sekarang pengantin perempuan Li Ying Ying. Xiao He, jangan jadi tak bersyukur. Jangan lupa sayalah tempah hotel ini. Apa kait yang kau tempah? Saya perlukan duit ke? Hari ini saya bayar. Tapi Li Shushu, dengar ni, hari ini di sini hanya saya dan Ying Ying boleh berkahwin. Kalau nak Xiao Pan kahwin, masuk keluarga kaya, cari tempat sendiri. Cakap dengan isteri saya. Jangan buat muka benci tu. Berani kau pukul saya? Ada salah apa pukul kau? Keluarga Xiao saja berani cabar keluarga Pei saya? Percaya atau tak, saya boleh halau keluarga Xiao dari Jinhai. Sekadar keluarga Xiao biasa. Berani kau cabar keluarga Pei saya? Percaya atau tidak, aku akan lenyapkan keluarga Xiao dari Jinhai. Kau baru kahwin dengan penjual ikan. Apa nak megah sangat? Aku dah kata jangan hina isteriku. Lain kali kau mati. Kamu Abang Xiao He, lupakanlah. Kita buat majlis di tempat lain. Tak mungkin lawan keluarga Pei. Ya anakku, kita mengalah. Mari pergi keluarga Pei Beidou. Kita tak mampu lancang dengan mereka. Tak mampu apa? Kau lupa ke? Aku dah runding dengan kumpulan pencipta dewa. Pelaburan 1 trilion. Hari ini mereka akan datang ke majlis aku untuk tanda tangan kontrak. Dewa Naga dari kumpulan pencipta dewa sudah angkat aku sebagai anak angkat. Dia nak bawa aku jumpa Cik Long Ma. Nanti keluarga Pei pun, apa sangatlah keluarga Pei. Pada masa itu, seorang lelaki terkaya, apa maknanya keluarga Pei? Aduh, mana boleh aku lupa ni? Kita masih ada Panglima Naga Perak dan kumpulan pencipta dewa. Keluarga Pei langsung tak ada depan. Kumpulan pencipta dewa tak ada makna. Kau ni Pei, cepat minta maaf kat Xiao He. Kalau tak, bila Naga Perak datang, aku hancurkan keluarga Pei sekelip mata. Ya, cepat minta maaf pada anak aku. Kalau tak, kau memang habis. Ya, kami semua sokong Presiden Xiao. Pei Yanjing kena minta maaf kat Presiden Xiao. Tak, cuma minta maaf kat Presiden Xiao tak cukup. Dia juga hina kami. Seluruh komuniti perniagaan Jinhai. Dia kena minta maaf pada komuniti perniagaan Jinhai. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Siapa berani paksa Tuan Pei? Apa si tampan kecil? Kau nak jadi musuh kumpulan pembuat dewa? Dengan kalian ayam buta dan jahil, tak layak memeluk paha kumpulan pembuat dewa. Kau tak percaya? Bila Naga Perak datang, kau akan tahu cara kau mati nanti. Naga Perak kumpulan pembuat dewa. Siapa sebenarnya? Li Shushu. Kau terlalu biadab, Tuan Naga Perak. Pemimpin kumpulan pembuat dewa di Jinhai. Berani kau menghinanya? Layak keluarga 9 generasi kau dihapuskan. Oh begitu. Dia cuma ketua kecil kumpulan pembuat dewa di Jinhai. Patutlah aku tak kenal. Apa maksud kau? Identiti dan darjat Tuan Naga Perak tak cukup tinggi untuk kau kenal. Memang, dengan pangkat dia tak layak jumpa aku pun. Jadi semestinya dia tak tahu mesej aku ke pucuk pimpinan kumpulan pembuat dewa. Jadi tentu dia tak tahu mesej yang saya hantar ke pengurusan tertinggi Godmaker Group. Saya beritahu mereka jangan berlagak besar, jangan buli yang lemah atau hina orang lain. Nampaknya Silver Dragon ini tak ikut peraturan saya. Cukup, Li Shushu. Simpanlah maruah menyedihkan kau itu. Aku tak tahu cara apa kau gunakan untuk masuk ke dalam keluarga Pei, tapi Silver Dragon itu bapa angkat aku. Kalau kau kurang ajar dengan dia, jangan salahkan aku kalau aku kasar dengan kau. Kau yang kasar dengan aku. Apa kelayakan kau nak kurang ajar dengan aku? Kau memang tak faham. Semua yang kau ada ini aku yang beri. Apa? Semua kau yang bagi? Kau kata semua yang aku ada hari ini engkau yang beri. Apa kelayakan kau ada nak bagi semua ini kepada aku? Kau yang bersihkan bilik aku, tapi bersihkan bilik aku. Kalau begitu beritahu, laburan pertama Xiao Group sebanyak 30 juta itu dilabur oleh orang terkaya wilayah Tang, Udajiang. Macam mana kau tahu? Aku yang suruh dia labur. Kau ingat macam mana aku tahu? Apa? Li Shushu, jaga sikit maruah diri sendiri. Awak yang suruh dia labur pada saya. Ketika Wu labur pada saya, waktu itu awak baru kena halau dari keluarga Li. Masa awak diusir dari keluarga sendiri, sibuk mohon kerja ke sana sini. Kalau bukan sebab awak,
Awak memang tak ada langsung kebolehan. Tak dapat kerja pun, terpaksa jual ikan. Ya, sekarang dah naik pangkat dengan keluarga Pei. Awak ingat awak hebat sangat. Salah awak. Saya kahwin Cik Lee sebab hormati dia. Bukan nak mengejar kedudukan. Jangan cemarkan nama Cik Lee di sini. Saya urus keluarga Xiao seorang diri. Dia kata itu usaha dia. Tak boleh kotorkan nama saya. Saya tahu awak tak percaya. Kalau tak percaya, telefon Muda Jiang, tanya dia sendiri. Baik, telefonlah. Hari ini saya tak akan layan awak. Nanti muka awak saya tempeleng. Baik, saya akan hubungi dia. Hari ini saya tak akan tahan dengan kau. Saya akan tampar muka kau. Songkong, lupa hidupkan speaker. Hello, Xiao Xiao. Hello, Presiden Wu. Saya nak tanya sesuatu. Janganlah terlalu formal. Cakap sahaja apa yang kau nak. Saya akan bantu sebaik mungkin. Macam ni. 5 tahun lepas, awak beri saya pelaburan 30 juta. Itu idea sendiri awak ke? Ini, Xiao Xiao. Kenapa tiba-tiba tanya pasal ni? Oh, begini. Hari ni ada orang tak malu beritahu saya. Dia yang suruh awak labur. Saya nak dedah dia depan umum dan tampar dia. Betul ke? Siapa orang ni? Dia bekas tunang saya, Li Shushu, anak perempuan Li yang diusir. Dia bekas tunang aku, Li Shushu, anak perempuan Li yang dibuang. Apa? Itu Cik Li ke? Encik Wu. Awak kenal dia ke? Mestilah. Saya, Muda Jiang. Hari ini saya boleh duduk sebagai lelaki terkaya. Wilayah Tang semua ini terima kasih pada Cik Li. Cik Li beri peluang kedua, mesti saya kenal dia. Apa? Kata awak boleh jadi orang terkaya sebab dia? Betul ke dengar tadi? Saya memang orang terkaya satu wilayah. Saya suka bergurau pasal hal macam ni. Bapa sendiri pun tak suka dia. Seluruh keluarga pun pandang hina. Dia cuma boleh jual ikan. Mana ada kemampuan nak tolong Encik Wu. Wei Xiao Xiao, kau silap sepenuhnya. Cik Li ini orang yang luar biasa. Tapi dia tak peduli pangkat atau harta. Saya tak tahu asal-usul dia, tapi ada satu perkara saya tahu. Kebijaksanaan perniagaan dia memang menakjubkan. Syarikat saya hampir bankrupt dulu. Saya cuma ikut cadangan Cik Li, langsung dapat untung. Syarikat kembali hidup dan cepat capai kemuncak sangat hebat. Dari semua orang yang pernah saya jumpa, Cik Layak dianggap legenda. Jadi 30 juta itu dia suruhnya labur? Sebenarnya 30 juta ini Cik Li yang suruh saya labur. Kemudian saya buat banyak pelaburan untuk bantu analisa strategi, kalahkan pesaing, hingga rancangan senaraikan Xiao Group. Semua diarah secara rahsia oleh Cik Li. Tak. Ini mustahil. Ini tak mungkin. Tak. Ini mustahil. Ini mustahil. Alamak. Tadi Xiao Jiao ada sebut Cik Li bekas tunang awak. Korang putus? Ya, kami putus. Cik Li ada bakat luar biasa dan pencapaian hebat, tapi dia sangat mencintai awak. Dia sanggup lindungi awak sampai mati. Memandangkan awak tak hargai dia, keluarga Xiao akan dapat masalah. Jaga baik-baik diri awak. Mana boleh jadi? Mana boleh jadi? Siapa awak ni? Kenapa awak ada kuasa hebat begini? Sekarang awak percaya, awak tahu semuanya saya yang beri pada awak. Berani awak kata saya tak layak, awak pandang rendah pada saya. Kalau awak hebat begitu, kenapa jadi anak dibuang keluarga Li? Kenapa pergi jual ikan? Kenapa tak tolong saya secara terbuka? Kita sudah saling mengenali lebih 10 tahun. Ya, ada apa? Tahukah kamu mengapa 5 tahun lalu saya mengaku cinta padamu? Kenapa? Sebab saya kenal siapa kamu sebenar. Ketika keluarga Xiao merosot, kamu dan ibu bapa dihina ramai orang. Kamu jadi rendah diri dan tak yakin diri. Kamu selalu beritahu kamu cari orang biasa yang baik terhadapmu. Hingga 5 tahun lalu, saya suka kesungguhanmu. Saya berani mengisyaratkan perasaan. Kamu masih kata tak layak dengan saya. Takut kehilangan saya. Saya tak mahu kamu hidup dalam keraguan. Jadi, saya manfaat peluang diusir Li Sihai untuk tinggalkan keluarga Li. Saya jadi orang biasa sambil rahsia bantu kamu berjaya. Tapi tak sangka setelah kamu berjaya, kamu jadi angkuh dan memandang hina saya. Kau terlalu sombong hingga memandang rendah aku dan menghina aku. Jadi selama ini kau diam-diam menolong aku. Hanya untuk memberiku keyakinan dan membuatku rasa selamat. Kau boleh faham begini.
Abang Xiao He, jangan dengar cakap dia. Dia hanya reka cerita. Ada apa? Kau terlalu mudah percaya. Kau ingat dia memang sangat kuat atau ada kekuatan? Tapi Presiden Wu baru sahaja kata melalui telefon dan Wu disebabkan oleh dia. Apa yang Presiden Wu katakan? Bukan sebab latar belakang atau kekuatan dia yang membuat dia boleh membantu, tapi setelah dengar beberapa perkataan darinya, dia boleh bangkit semula dan cipta kejayaan lagi. Kau betul-betul percaya? Ada benda ajaib macam tu? Seseorang dengan beberapa patah kata boleh jadikan dia bernilai triliun? Ini cuma kebetulan. Ini sekadar kebetulan. Kau memang orang macam ini. Takkan sedih selagi tak nampak keranda. Sayang, keluarga Xiao dan Li akan aku hapuskan sekarang dari Jinhai. Apa? Kau nak halau keluarga Xiao dan Li kami? Tadi kau tak dengar ke naga perak kumpulan pencipta Tuhan nak angkat? Xiao sebagai anak angkat, dia nak beri kontrak triliun. Bila kami sertai kumpulan pencipta Tuhan, keluarga Pei di Beidou langsung tak ada nilainya. Jangan berharap sangat. Kumpulan pencipta Tuhan takkan beri pelaburan triliun pada keluarga Xiao. Keputusan akhir di tangan kau. Semestinya kata-kata aku tak diambil kira, tapi isteri aku yang berkuasa mutlak. Isteri kau tu anak yang dibuang penjual ikan yang suka bermegah. Naga perak kumpulan pencipta, Tuhan dah sampai. Tuan Naga Perak sudah tiba. Bagus, ini Tuan Naga Perak. Siapa orang-orang ini? Mengapa tak sujud pada aku? Mereka bully aku, ayah angkat. Harap putuskan untuk aku. Mereka? Siapa berani cabar maut? Berani kau usi anak angkatku? Ini beberapa orang yang tak sujud pada aku. Siapa mereka? 2 orang ini. Pertama, anak sulung keluarga Pei dari Beidou, Pei Yanjing. Di kanan ialah anak perempuan terbuang keluarga Li dari Jinhai yang baru aku tinggalkan, bekas tunang. Bekas tunang yang baru kau tinggalkan. Bukankah kau nak kahwin hari ini? Apa terjadi? Tak kahwin? Ya, aku akan... Dia tak layak dengan aku. Aku ubah fikiran. Siapa lagi? Dia, anak kedua keluarga Li, pewaris baru keluarga Li. Harap jaga saya baik-baik. Harap jaga saya baik-baik. Kau manis juga. Aku dan Xiao akan muliakan Tuan. Jadi kau dari keluarga Pei di Beidou? Ya, ada nasihat apa? Walaupun keluarga Pei di Beidou berkuasa, Tuan pun cuma di sini. Berbanding Godmaker Group, kalian jauh ketinggalan. Lebih baik kau rendah diri di hadapanku. Aku boleh musnahkan kau dalam sekelip mata. Kau ni? Tuan Silver Dragon, tenang dulu. Kami akan lebih berhati-hati nanti. Mana perginya sikap kakak yang dulu bergantung pada keluarga Pei sombong tak sudah tu? Kenapa tiba-tiba jadi pengecut? Dia memang penipu. Tak ada langsung kemahiran. Cuma pandai bercakap kosong. Baiklah, jangan layan orang tak penting nih. Kita tanda tangani kontrak dulu. Kerjasama ni perkara besar. Tapi kena janji dulu dengan aku. Pei Yanjing baru ugut aku. Kau mesti tolong aku hadapi keluarga Pei. Jangan risau. Nanti aku uruskan. Aku nak semua tua-tua keluarga Pei datang ke Jinhai dan mengaku salah sambil berlutut. Baik. Terima kasih ayah angkat. Sombongnya Tuan Pei. Mengapa tak teruskan sikap sombong? Awak pula kenapa tak terus berlagak orang penting? Nampaknya saya yang tinggalkan awak dan menyesal. Sekarang juga saya akan tanda tangani kontrak dengan Godmaker Group. Lepas majlis penandatanganan dengan Godmaker Group selesai nanti, saya akan pimpin keluarga Xiao kuasai dunia. Sedangkan awak cuma parasit yang mengharapkan keluarga Pei. Tunggu, tadi bukankah Panglima Naga Perak kata nak ajar keluarga Pei? Bolehkah keluarga Pei terus bertapak di Beidou? Keluarga Pei pun dah tercabar. Apa lagi harapannya? Saya lupa bila keluarga Pei tumbang, dia cuma boleh jual ikan semula. Cukup anak angkatku. Jangan bazir masa dengan semut-semut ini. Kita tanda tangani kontrak dulu. Ya. Mari tanda tangani kontrak dulu. Siapkan dokumen. Saya nak semua yang hadir saksikan acara penting ini bersama saya. Pelaburan triliun, Godmaker Group dan keluarga Xiao penandatanganan kontrak ini pasti jadi sejarah besar di Jinhai. Berhenti main-main. Awak tak boleh tanda tangan ini. Apa yang awak cakap? Saya kata awak tak boleh tanda tangan kontrak ni. Li Shushu, nak buat apa? Tak ada apa. Saya cuma nak hentikan sokongan dan bantuan pada awak. Berhenti, tolong dan sokong saya. Maksud awak apa? Awak tak faham ke? Pelaburan triliun yuan dari kumpulan Godmaker sayalah yang beri pada awak. Apa? Waktu labu dalam saya. Gila ke tua cik? Tak tengok cermin ke? Wakil ini apa? Kumpulan Godmaker.
Kenapa mereka nak dengar awak labur dalam saya? Dia memang gila. Tuan Naga Perak masih ada di sini. Berlagak depan kami. Tak tahu malu betul. Sampai tahap tak ada malu. Saya rasa meluat. Dia berani cakap kata tak tahu malu. Boleh dikatakan, kenapa dulu saya buta hati nak kahwin dengan awak? Xiao He, janganlah menjijikkan. Dulu awak tak buta, tapi sekarang awak memang buta. Saudari yang kuabaikan, jangan iri hati dan berdendam. Tunangmu cuma sukakan aku. Tambahan pula, kejayaannya memang nyata. Sesal saja ketidakmampuanmu. Haha. Kau ganggu majlis penandatanganan kumpulan pencipta dewa. Beritahu aku sendiri, macam mana kau nak mati? Apa kau kata? Katanya aku cara nak mati? Apa, kau tak pernah dengar kemasyhuran kuil pencipta dewa? Tak tahu akibatnya jika menggugat mereka? Akulah pengasas kuil pencipta dewa. Apa yang aku perlu takut? Apa? Betul aku dengar tadi, kau yang tubuhkan kuil pencipta dewa? Gila ke nak meniru Tuan Longma? Dia tak tahu cara kuil pencipta dewa beroperasi. Dia sengaja cari maut di sini. Tuan Dragon Perak, nampak tak? Berani dia berpura jadi Tuan Longma depan kau. Kalau tak hancurkan dia, bagaimana nak tunjuk kuasa kuil pencipta dewa? Sekarang aku suruh kau berlutut. Potong lidahmu, jangan sesekali bercakap lagi. Mungkin aku boleh lepaskan kau. Kalau tidak, seluruh keluarga kau akan kubunuh. Shushu, macam mana berani kau pura-pura jadi Tuan Longma? Kau harus tahu, dia bukan sekadar Tuan Longma, tapi juga bonda angkat para dewa. Dia juga sen perubatan, cendekiawan negara, Ratu Sparrow. Dalam semua bidang, dia punya legenda sendiri. Dia seperti dewa di dunia. Dia tidak boleh dihina. Cepatlah berlutut pada Naga Perak dan minta maaf. Pura-pura jadi Tuan Longma dan minta maaf. Kau mesti berlutut dan potong lidah, atau keluarga kau akan ditimpa bala. Kenapa? Kau tagih nak bermegah, akhirnya kau dapat masalah. Xiao He, Tuan Naga Perak ini bapa angkatmu. Tolonglah pujuk dia. Aku merayu padamu. Ibu, kenapa merayu pada dia? Kau sudah lakukan kesalahan menyamar sebagai Tuan Longma. Kesalahan besar ini. Ini bencana besar. Cepatlah berlutut dan akui kesalahan. Nanti sudah terlewat. Ibu, saya tidak bohong dengan ibu. Saya ketua kuil-kuil pencipta dewa, Lord Longma. Oh, berhenti bercakap. Sudah banyak kali saya beritahu. Kenapa tak boleh ubah keadaan ni? Lord Longma ni lagi berkuasa dari raja. Tak boleh sakiti dia. Makcik, Shushu, dia tak mengarut pun. Dia memang penguasa dunia. Ketua kuil pencipta dewa, bos gelap kuil pencipta dewa, Lord Longma. Korang berdua memang sepadan. Dah banyak sangat tipu sampai awak sendiri pun percaya. Mak sendiri pun tak percaya. Tapi masih yakin pula. Memalukan. Bukankah dia kata boleh hentikan Godmaker Group dengan pelaburan trilion yuan awak? Tapi awak tanda kontrak depan dia. Tanda kontrak depan dia, hinakan dia di depan matanya. Godfather, kita tanda kontrak dulu. Lepas tu baru settle dengan dia. Okey, meja dah siap. Lord Longma, tolong hentikan saya segera. Kalau tak hentikan saya, keluarga Xiao dan saya akan pergi. Nanti awak cuma boleh pandang tinggi. Makulah, saya akan tunaikan hajat awak. Jika awak tak hentikan saya dan keluarga Xiao akan pergi. Nanti awak cuma boleh memandang tinggi saya. Baik, saya akan penuhi permintaan awak. Sampaikan arahan saya. Pelaburan trilion Godmaker Group dalam keluarga Xiao segera dibatalkan. Seperti yang awak mahu. Berhenti berlakon. Semua di sini tahu perangai sebenar awak. Demi maruah awak yang tercela, perlukah awak berlagak begitu? Ya, kami semua tahu. Dahulu awak anak sulung keluarga Lee, sekarang jadi anak buangan. Lepas tu ditinggal tunang di hari kahwin sendiri. Tamparan tu terlalu besar. Sepatutnya awak hidup senyap-senyap sahaja. Tapi awak masih tak sedar diri. Inilah akhirnya untuk awak. Lupakan dia. Godfather, mari kita tanda kontrak. Baik. Apa? Yang berbahagia kenapa? Baik. Godfather, ada apa? Saya baru terima panggilan dari utusan. Batalkan pelaburan trilion dalam keluarga Xiao. Kontrak itu. Apa? Adakah kerana dia? Saya tak tahu. Utusan berkata, ia diperintah oleh Tuan Longma sendiri. Mustahil. Dia cuma penjual ikan. Dia anak terbuang. Mana boleh jadi Tuan Longma yang legenda? Ya, mustahil. Dia adik saya. Kami dari keluarga sama. Dia jenis orang macam mana? Saya paling kenal dia. Ayah, betul ke? Dari kecil lagi dia jujur dan patuh. Walaupun dianiaya, dia cuma boleh ketawa. Dai memang bodoh. Mana munasabah Tuan Longma terkenal di dunia? Tak mungkin. Saya tahu betul perangai anak saya. Saya sangat pasti. Kalau dia Tuan Longma, keluarga Lee kita masih di Jinhai dan Pingan pasti dah jadi orang terkaya dunia.
Mungkinkah seperti kamu tak peduli saya juga tak peduli keluarga Lee. Saya langsung tak nak sokong keluarga Lee. Sebab itu keluarga Lee tak maju. Berhenti berlakon. Ibu sendiri paling kenal kamu. Dia pun kata kamu penipu. Kenapa masih berlakon? Tuan Silver Dragon, jangan tertipu dengan dia. Tapi ibu pejabat baru batalkan kontrak. Ini benar. Saya tahu perkembangan. Apa yang terjadi? Mesti telefon Tuan Long Ma hilang. Dia ambil telefon itu sambil berpura jadi Tuan Long Ma. Tak hairanlah. Mungkin. Ada kemungkinan. Tuan Long Ma memang sukar dikesan. Hanya muncul di awal dan akhir. Malah ahli kuil pencipta dewa pun sikit sahaja pernah jumpa dia. Arahan biasanya datang melalui telefon. Untuk terima arahan. Betul tu. Kalau dia Tuan Long Ma, saya pun boleh jadi Maharaja Giok. Hahaha. Nampaknya kita semua memandang rendah tipu helahnya. Cakaplah, awak yang ambil telefon Tuan Long Ma? Cik Lee, biar saya habiskannya. Jangan risau. Awak nama Naga Perak kan? Nampaknya saya kena beri arahan baru. Hantar awak balik ke ibu pejabat untuk dihakimi. Sekali hantar ke penjara Glacier. Nampaknya aku kena buat pesanan lagi. Hantar kamu balik ke ibu pejabat untuk diadili. Dan hantar ke penjara Glacier. Tak guna. Guna telefon tercekas nak bagi arahan. Aku tak nak ikut. Aku nasihatkan lebih baik kamu mengaku jujur. Apa sebenarnya berlaku? Kalau tak, aku sendiri bawa ke kuil pencipta dewa untuk siasatan. Kenapa tak hubungi Jabatan Keselamatan Awam? Biar polis sahkan identiti dia. Nanti semua akan jelas. Ya, lapor ke Jabatan Keselamatan Awam. Ya, jangan biar penjenayah lari. Aku nak lapor. Cik Lee, bagi peluang terakhir. Nak mengaku sendiri atau nak aku lapor? Jangan jadi biadab. Cepat panggil polis. Aku tunggu nak ditangkap lagi. Ingat, aku tak berani lapor ke? Sekarang aku panggil polis tangkap kamu. Hello, ini pihak sheriff. Ada seseorang di sini. Mengaku sebagai wira negara kita, Tuan Long Ma, dan melakukan jenayah di sini. Di bangunan imperial. Baik. Tunggu di sini. Polis akan tiba sebentar lagi. Tunggu je nanti kamu tahu akibatnya. Alamat takutnya. Hei Shushu, apa yang terjadi di sini? Saya pening. Betul ke kamu ambil telefon Tuan Long Ma? Ibu, telefon ini saya guna bertahun-tahun. Mana boleh diambil? Jadi apa? Buang je telefon tu, masukkan kad ke telefon sendiri. Dulu-dulu patut tak lahir anak perempuan ini. Kalau dia betul-betul jadi Tuan Long Ma, keluarga Lee kita habislah. Ayah jangan risau. Tuan Silver Dragon akan bantu kita. Dia boleh buktikan kita dah halau Lee Shushu dari keluarga Lee. Dia takkan jejaskan kita. Saya dah tak tahan. Asalnya saya tak nak gaduh dengan orang kecil macam kau. Walaupun kita satu keturunan, kenapa kepinggang sesama sendiri? Tapi kau asyik nak cari pasal je. Saya terpaksa ajar kau dari awal. Hah? Kau nak ajar saya? Kau ada kelayakan ke nak ajar saya? Tunggu je lah. Dalam masa 1 minit, keluarga Lee akan lenyap dari dunia bisnes. Selamat tinggal keluarga Lee yang gemilang. Selamat tinggal keluarga Lee yang gemilang. Kau ingat dengan sepatah kata boleh hancurkan keluarga Lee? Entahlah, kita tunggu dan lihat. Baiklah, saya tunggu. Apa? Ayah, apa yang berlaku? Semua saham kumpulan Lee habis dijual sekaligus. Nilai pasaran 300 bilion menjadi sifar. Bagaimana boleh jadi? Saham kumpulan Lee kami dipegang oleh ramai pelabur. Bagaimana mungkin semua terjual sekaligus? Ya, walaupun berjuta pengguna mustahil. Mereka semua bersetuju sekaligus. Ini mustahil. Awak terima panggilan penipuan? Ini pengurus bertanggungjawab kumpulan Lee. Ini panggilan daripada seluruh kumpulan Lee akan dihapuskan dalam 30 saat. Dia lihat tanpa daya harga saham kumpulan Lee menjunam terus. Tapi ini langsung tidak logik. Dengan kepintaran perniagaan awak, mana mungkin awak faham taktik perniagaan peringkat tinggi ni? Apa? Macam mana yang awak tahu situasi ini? Bila seseorang tu berkebolehan, dia boleh pecahkan harga saham syarikat lawan kepada berjuta-juta unit kecil, kemudian beli semuanya. Kau fikir saham kau dipegang 100,000 atau jutaan orang. Sebenarnya tangan 100,000 yang kau nampak sebenarnya dikawal oleh seorang saja. Pendek kata, dia nak saham itu naik. Dia boleh buat naik atau jatuh. Bagi seorang kawal jutaan tangan, itu cuma khayalan. Jangan ukur semua orang dengan keupayaan kau untuk menilai dunia ini. Sebab di dunia ini, ramai yang lebih tinggi dari kau. Berhenti berlakon. Kalau kau memang lebih bagus, aku dah layan macam nenek moyang. Mana mungkin aku halau kau? Kau ingat bila mereka tahu kau halau Tuan Long Ma, ada yang puji kau pandai. Tak ada sesiapa percaya kau. Mak kau pun tak percaya. Mana boleh kau masih nak kata diri Tuan Long Ma? Siapa berani tiru identiti Tuan Long Ma buat jenayah? Siapa berani menyamar sebagai Tuan Long Ma dan lakukan jenayah? Habislah kamu. Siapa seberani ini, bahkan berani menyamar sebagai Tuan Long Ma? Dia punya hal.
Kau boleh jadi Tuan Long Ma. Tuan Polis, bukan begitu. Anak saya ni, dia terlalu tekanan di tempat kerja, ditinggalkan kekasih, ditolak mentah-mentah. Fikirannya sudah kacau, bercakap tidak tentu arah. Kasihanilah dia. Gurau ke kamu ni? Siapa ampuni penyamaran sebagai Tuan Long Ma? Mengaku sekarang. Kenapa menyamar sebagai Tuan Long Ma? Sudah beribu kali ku nyatakan akulah Tuan Long Ma sebenar. Tak mau ulang lagi. Lihat saja perangaimu. Seperti orang susah. Berani sangat mendakwa diri Tuan Long Ma. Betul, Kapitan Zeng. Dia cuma penjual ikan. Lihat, inilah rakan peniaganya. Sungguh menjengkelkan. Penjual ikan kelas bawahan berani menyamar sebagai Tuan Long Ma. Tangkap dia. Berani kamu cuba. Siapa itu? Apa maksud kamu? Akibat utusan kuil Tuhan atas nama Tuan Long Ma Ching Luan. Mereka buat kumpulan palsu pula. Tidak perlu bicara panjang, kabarnya utusan Ching Luan semua berusia lebih 50, berpangkat tinggi dan senior. Kamu seperti awal 20-an, berani sangat berpura-pura. Sekarang sudah pasti, semua ini penipu. Gubernur sudah tiba. Inilah Gubernur. Bangun. Tuan kenapa ya bakal di sini? Apa tujuan awak kemari? Ada penjual ikan di sini. Dia berpura-pura jadi ketua kuil Dewa Pembuat. Berani kau meniru Dewa Naga Kuda? Berani sungguh. Bawa dia balik untuk dihukum sekarang. Tangkap dia. Tunggu. Ada masalah Tuan? Yang mana Cik Lee? Cik Lee, saya tak tahu. Gubernur, ramai orang bernama Lee di sini. Entah yang mana Tuan cari. Oh, hari ini pengantin perempuan yang berkahwin di sini. Oh, itu saya. Saya yang akan bernikah dengan Encik Xiao. Benarkah Gubernur Zhang Yongkang? Dari Jinghai ucapkan salam. Semoga Cik Lee dan Encik Xiao bahagia. Perkahwinan yang berbahagia. Ini senarai hadiah dari rumah Gaben. Tahniah atas perkahwinan Cik Lin. Sedia sepasang itik Mandarin putih antik bernilai 100 juta. Villa edisi terhad di Jinhai. Sila terima Cik Lee. Terima kasih, Gubernur. Sama-sama. Terima kasih, Tuan Gubernur. Sama-sama. Dengan sukacita. Kakak, nampak tak? Tuan Gubernur sendiri pun sudah datang ke majlis perkahwinan aku dan beri hadiah yang besar. Apa boleh kamu banding dengan aku? Keluarga Lee memang hebat. Keluarga Lee patut jadi gergasi perniagaan di Jinhai. Kami sanggup ikut Lee sebagai ketua. Sedia berkhidmat. Sayang, sekarang kau tahu pilihan kau betul, kan? Semestinya, aku tak pernah menyesal atas pilihan dan keputusan hari ini. Jangan pandang aku macam tu. Aku takut dengan kau. Kegembiraan melampau bawa kesusahan. Apa gembira nak jadi sedih? Tak malu ke? Tuan Gubernur sendiri pun sudah hadir ke perkahwinan aku. Kenapa masih nak cari perhatian di sini? Tapi kau tiru identiti Lord Long Ma. Nanti kau akan ditangkap dan dipenjara. Meniru identiti Lord Long Ma bukan sekadar masuk penjara sahaja. Macam mana aku jadi palsu? Cik Lady, identiti dan kekuatan kau boleh dipertikai dan ditiru oleh mereka, boleh dipertikai dan ditiru. Apa? Dia pun Cik Lee juga? Ya, Tuan Gubernur. Dia cuma anak perempuan buangan keluarga Lee, penjual ikan biasa. Oh, rupanya dia anak buangan keluarga Lee. Dia tak ada harapan. Zhang Yongchang, sudah terlalu lama jadi Gubernur. Kau siapa? Apa maksud kau? Kau silap orang. Berani tanya maksud aku? Apa? Aku silap? Lord Long Ma? Apa yang terjadi? Cik Lee di sebelah aku ni lah. Patut kau ucapkan tahniah hari ini. Ketua kuil pencipta Tuhan, Lord Long Ma. Apa? Dia Tuan Long Ma? Gubernur, jangan percaya dia. Dia hanya berpura-pura. Ketua pasukan keselamatan pun nak datang tangkap dia. Dia masih berlakon. Tahukah kau Cik Lee yang kau cari ini sebenarnya Tuan Long Ma? Ya, kenapa? Dia panggil kau Gubernur berulang kali. Kau ingat Tuan Long Ma yang sebenar akan merendah diri depan kau? Begitulah keadaannya. Tapi apa sebenarnya berlaku? Siapa? Saya telefon, nanti kau akan tahu. Tuan. Jangan terang dengan telefon. Kau ini utusan Ching Luan. Rupanya kau yang mau hadir majlis perkahwinan Tuan Long Ma. Untuk elak identiti Tuan Long Ma terbongkar, saya suruh kau panggil dia Cik Lee. Untuk menyembunyikan identiti Tuan Long Ma, saya suruh panggil dia Cik Lee. Setuju? Ya, jadi siapa sebenarnya Tuan Long Ma yang sebenar? Gubernur Jinhai. Zhang Yongchang memberi salam pada Tuan Long Ma. Akhirnya ada yang beri ke normal. Bangun. Terima apa dari Tuan Long Ma? Pegawai polis ni kata saya penipu, nak tangkap saya. Macam mana ni? Berani kau tangkap Tuan Long Ma? Nak mati? Nanti saya pecat dan masukkan dia penjara seumur hidup. Aduh Gubernur, jangan hukum saya. Maafkan saya. Saya cuma ikut arahan sahaja. Saya tak tahu keadaan. Semua ni salah dia. Apa? Kau yang fitnah Tuan Long Ma? Gubernur, dia penipu. Jangan percaya dia semata-mata. Hujah dia pun tak kukuh. Kami semua sini tak ada yang percaya kat dia. Ya, Tuan Gubernur.
Pikirkanlah, anak kandung saya sendiri. Takkan saya tak tahu pekerjaan dia. Dia cuma penjual ikan. Macam mana dia boleh jadi Lord Longma? Ya, kumpulan Godmaker ini sangat gemilang. Lord Longma ini bagai legenda. Kenapa dia jadi penjual ikan? Ini penghinaan kepada seluruh kuil Godmaker. Pak Lee, kalau masih ada sedikit hati budi, cepatlah jelaskan pada Tuan Gubernur yang kau tipu ini, supaya kau tak dihukum mati bila terbongkar. Xiao He, buta sungguh kau. Lihat ini, Wan Tianhao, jutawan Jinhai, keluarga Pei dari Beidu Pei Yanjing, dan Wuda Jiang, jutawan Tang City. Mereka semua patuh pada saya. Tak ada seorang pun yang tak lebih hebat. Berpandangan jauh macam ini, kau ingat mereka lebih bodoh dari kau atau mudah ditipu? Sebab mereka tak kenal awak. Memang biasa tertipu dengan awak. Saya sudah 5 tahun bersama awak. Sangat mengenali awak. Setiap kali ada yang sebut tunang saya, seorang penjual ikan, saya rasa sangat malu. Malu nak berdepan orang. Kebodohan awak macam duri kayu menusuk dalam ke hati saya. Tapi sekarang awak kata awak wanita paling gemilang di dunia. Saya tak percaya. Hello, tunggu sekejap. Cik Lee, Putra Parsi hantar mahkota berbintang. Awak masih nak ke? Ya, saya masih perlukan. Hari ini saya ada tunang baru di sini. Hantarkan naik. Mahkota bintang Parsi. Ini harta paling berharga khazanah termulia. Sayang, awak serius. Apa? Awak kena jangkiti mereka ke? Awak tak percaya saya? Mestilah saya percaya. Saya dengar. Mahkota langit berbintang ini. Harta karun negara Parsi. Turun-temurun selama ribuan tahun. Tak pernah dijual. Di dunia ini, walau sehebat manapun sesuatu, kalau saya suka, itu satu kemuliaan. Di dunia ini, tidak kira betapa bernilainya sesuatu, apabila ia dipilih oleh aku, itu adalah penghormatan baginya. Mahkota berbintang telah tiba. Berundur dari sini. Atas perintah Putra Persia, aku ingin persembahkan harta karun negara Persia, Mahkota bintang kuhadiahkan kepada Cik Longma. Tahniah kepada Cik Longma dan Encik Longma atas perkahwinan bahagia. Semoga kekal hingga rambut beruban. Terima kasih kepada Putra Persia. Cik Longma, sama-sama. Berbesar hati dapat bertemu hari ini. Ini suatu kehormatan. Misi hamba sudah selesai. Hamba mohon undur. Mahkota ini hanya layak dipakai oleh lelaki pilihanku sahaja yang boleh memakainya. Pei Yanjing, sudikah kau menjadi suamiku hingga akhir hayat? Maukah kau kahwin dengan aku? Ya, aku rela. Baik, saya akan letak mahkota ini sendiri. Pakailah. Terima kasih, istriku. Yujar masih ada keraguan terhadap saya. Nak menunjuk apa lagi? Entahlah kalau upahan palsu atau barang tiruan dari kedai tepi jalan. Saya berbesar hati. Saya pernah lihat mahkota bintang ini di Parsi. Kilauannya mulus dan tulen dengan seni yang abadi. Saya boleh buktikan mahkota ini 100% asli. Hello Cik Lee, Ketua Negara dan Korporat sedang menunggu di lobi hotel, menunggu perintah Tuan untuk masuk. Semua tetamu dialu-alukan. Jemput mereka masuk segera. Ya, Cik suruh kamu semua masuk. Apa? Ketua Negara? Mungkinkah dia benar-benar yang boleh ubah orang biasa menjadi Lord Longma yang legenda? Ketua Negara? Raja Utara, Raja Barat, Maharaja Tang, Raja Kiamat, Raja England, Raja Nurtusi beramah mesra dengan Cik Longma. Tahniah atas perkahwinan Cik Longma. Inilah Cik Longma. Tahniahmu Cik Longma atas perkahwinan anda. Maharani tiba. Inilah Maharani Datsia. Inilah Maharani. Inilah Maharani. Hari ini hari perkahwinan Cik Longma. Bila bangun? Ya.
Maharani Daxia. Inilah Cik Longma. Tahniah Cik Longma atas perkahwinannya. Kita semua sudah lama berkenalan. Jangan terlalu formal. Silakan duduk. Saya ada urusan peribadi perlu diselesaikan. Cik Longma akan berkahwin hari ini. Kenapa ada urusan lain pula? Ramai di sini anggap saya berpura jadi Tuan Longma. Mereka soal saya, mau tangkap saya sekali. Saya perlu buktikan diri. Ramai orang di sini sangka saya memalsukan Tuan Longma. Mereka menyoal saya, mau tangkap saya juga. Saya nak buktikan pada mereka. Apa? Mereka berani persoal Cik Longma? Tapi tak hairanlah. Cik Longma, awak terkenal di peringkat global, tetapi tak suka menonjol. Kecuali di pelabuhan ternama, jarang orang biasa jumpa awak. Mana mungkin orang kenal awak? Tak mengapa. Awak sering muncul di TV, mereka patut kenal awak. Cuma perlu sahkan identiti saya. Tak ada masalah. Saya kenal Cik Longma bertahun lamanya. Negara saya kerap dalam kesusahan. Cik Longma selalu bantu kami. Walaupun Cik Longma berada di merata dunia, sumbangan awak kepada negara sangat besar. Saya amat arif tentang hal ini. Siapa lagi di sini berani persoal identiti Cik Longma? Siapa lagi di antara kamu persoal identiti Cik Longma? Kata-kata yang mulia hamba tidak berani persoalkan. Sebagai Gubernur Jinhai, Zhang Yongchang, takkan awak tak tahu identiti Cik Longma? Laporkan kepada Permaisuri. Hamba juga mendapat tahu Tuan Longma mengadakan perkahwinan di Jinhai. Hamba mohon Lord King Luan untuk hadir. Kali pertama hamba jumpa Tuan Longma. Masihkah awak ragui identiti saya? Benarkah awak yang tubuhkan kuil pencipta dewa dengan satu ketipan jari boleh ubah orang biasa jadi mitos, Tuan Longma? Ini keadaan ini, walau saya nak tolak, tapi tak boleh. Kalau awak begitu hebat, kenapa keluarga buang awak? Kenapa akhirnya jual ikan? Mereka halau saya sebab buta, lebih suka Li Yingying. Sebenarnya, saya anak ajaib sejak kecil, boleh lihat semua di dunia ini. Saya tahu dunia ni realistik, jadi saya tak nak orang tahu saya kuat dan biar mereka datang puji saya. Saya nak berada di tempat rendah, rasai kehangatan manusia dan benda. Aku berharap dapat merasai kehangatan manusia dan benda sekitar. Jadi aku sembunyikan identiti sejak kecil. Mencipta mitos secara senyap. Aku jual ikan untuk hidup seperti orang biasa. Sebab kemasyhuran hanya ada di kedudukan tinggi. Hidup biasa penuh daging dan darah. Kehidupan sebenar. Awak faham tak? Walaupun begitu, awak suka saya, kenapa tak boleh berterus terang? Bila aku anak sulung keluarga Lee, awak dah rasa tak setaraf dengan aku. Kalau aku beritahu aku Lord Longma, awak takkan rasa lebih rendah lagi. Sebab itu aku bantu awak diam-diam. Harap awak boleh berjaya untuk tingkatkan keyakinan diri. Awak tak perlu tahu aku Lord Longma. Tak perlu langsung tahu. Sebab hubungan kita tiada kena-mengena dengan kemewahan langsung tiada kaitan. Yang penting, kita saling menyayangi. Tapi tak sangka baru tunjuk sedikit bakat, awak dah pandang hina aku. Tapi aku tak sangka kamu baru nak tunjuk bakat, sudah angkuh memandang hina aku. Aku pun tak nak pandang hina kau. Tapi kau kan tunang aku juga. 5 tahun jual ikan di pasar. Tak sedarkah bila orang sibuk soal kau, aku pun turut dipandang hina? Kau tahu tak tekanan yang aku tanggung? Tekanan kau tu sebab nak orang cemburu padamu, suka dipuji saja. Itu lebih penting dari perasaan sendiri. Siapa yang tak? Siapa di dunia ni tak nak dipuji, dikagumi ramai? Siapa tak suka harta dan pangkat? Kau ingat semua orang macam kau. Ada pencapaian dan cita-cita tinggi. Inilah hakikat dunia ni. Makin kau paksa, makin sedikit kau dapat. Xiao He, asalnya mahkota ni orang kaya seluruh dunia akan ucapkan tahniah. Perkahwinan termewah pun untukmu. Malangnya, pemikiran kau, perangai kau dengan visi kau ni tak layak dapat semua. Ular tetap ular. Takkan jadi naga sampai bila-bila. Lepas ni pergilah, kau tak layak jadi hero utama. Kau tidak layak menikmati pentas gemilang protagonis. Hei Li Shushu, janganlah hati kau sekeras ini. Xiao He kami dah berikan masa muda terbaiknya. Lepaskan dia setelah semua itu. Berani kau berani tuduh Cik Li. Cinglua. Cik Li tolong keluarga Xiao bangun, tapi diorang dah khianat. Lagi berani tuduh kau. Saya tak boleh tahan lagi. Saya tak faham sebelum ini. Tanpa sokongan saya, keluarga Xiao akan runtuh mulai sekarang. Lebih baik kau ikut suami dan anak bertani di kampung. Tuan Longma, jangan begini. Saya tahu kau masih suka Xiao He. Berbaiklah semula. Ini bukan isunya. Masalahnya kau tak layak. Tapi... Baiklah, cukup cakap. Jangan malukan saya. Mari pergi. Jom pergi. Maaf, aku tak layak untukmu. Semoga kamu bahagia. Ingin kenapa awak nak pergi? Jangan tergesa-gesa pergi. Kakak, ada arahan? Saya rancang keluarkan Li dari Jinhai. Ada bantahan? Kalau ada bantahan, saya akan buang kamu juga. Kakak,
tak perlu. Apa? Kata-kata saya tak diindahkan? Shushu, lagipun awak juga ahli keluarga Lee. Awak patut tolong keluarga Lee. Kali muka keluarga Lee. Ujian ubatku dah manas lupa. Semasa saya kecil, Wak ada kekasih baru. Wak ceraikan ibu saya dan halau saya dari keluarga Lee. Dan kata saya anak perempuan Lee yang dibuang. Dan malu keluarga Lee. Itu silap saya. Saya salah dan saya umumkan awak pewaris keluarga Lee. Awak kalau rasa dengan kemampuan saya peduli pewaris kecil keluarga Lee. Saya tahu awak tak suka. Saya serahkan keluarga Lee. Ini maaf. Saya yang tulus. Aku tahu awak tak suka. Aku serahkan keluarga Lee ini padamu. Ini tanda ikhlasnya permintaan maafku. Bila awak pilih Lee Ying Ying sebagai pewaris keluarga Lee, itu jugalah awal kehancuran keluarga Lee. Awak lupa bagaimana kumpulan Dali tumbang dulu sebab mereka bunuh putra mahkota. Pilih menyokong kumpulan Dali. Kedua, Qinglan di bawah arahanku, kumpulan Godmaker ini mulai hari ini akan memboikot keluarga Lee sepenuhnya. 3 minit. Aku nak hapuskan keluarga Lee sampai habis. Tidak, Shushu, keluarga Lee ini hidupku. Aku merayu padamu. Lebih baik awak bawa isteri kedua dan anak bongsong tinggal di pergunungan. Tidak. Ayah. Tuan, Shushu, bukankah kamu Tuan Longma? Kata orang, kamu pakar dalam semua bidang. Jadi tentu kamu doktor yang hebat. Tolong selamatkan ayah kamu. Pemahiran perubatan saya memang luar biasa. Jarum Tiandi Xuan Huang unik saya yang menggemparkan komuniti perubatan. Boleh hidupkan semula orang yang mati. Tapi saya hanya selamatkan yang layak diselamatkan. Ya, nyawa saya diselamatkan oleh Shushu. Itu ayah kamu. Saya merayu pada kamu. Saya memang terbaik, tapi saya juga ada kelemahan. Hati saya ini kecil. Saya langsung tak ada simpati atau kasihan. Sesiapa yang lukakan saya, lebih baik kamu cari orang uruskan pengebumiannya. Seseorang, bawa dia keluar. Hari ini hari perkahwinan saya. Jangan bawa sial ke majlis perkahwinan. Cepatlah, bawa dia pergi. Anda ketua kumpulan pencipta dewa di Jinhai, ya? Tuan Naga Perak, betul ke? Tuan Longma. Panggil saja naga kecil perak. Panggil saja naga kecil perak. Apa yang kamu lakukan hari ini? Tahu tak cara nak selesaikan? Saya buta. Tolong maafkan saya. Pernah tak lihat saya berlembut, Ching Luan? Ya, bawa dia keluar. Hukum mengikut peraturan. Ya. Tolong maafkan hamba, Tuan. Kamu keluarga Zhang, keluarga Wang dan keluarga besar Jinhai? Oh, kami cuai menghina Tuan Longma. Saya minta maaf pada Tuan Longma. Tak perlu minta maaf. Kamu selalu pandang rendah penjual sayur saya. Muka penuh angkuh dan hina. Pandang rendah orang lain. Apa kata kita tukar kekayaan dan status kamu? Bagaimana kalau kamu menukar kekayaan dan status kamu tukar semuanya? Jika kamu melanggarnya, kamu akan diusir dari Jinhai. Ya, kami akan lakukan. Saudara-saudara, mari ke sini. Pilih keluarga yang kaya. Kecuali isteri dan anak mereka, hartanah atas nama mereka, kereta dan simpanan semua ditukar. Shushu, jangan. Tuan Longma, benarkah ini? Jangan panggil aku Tuan Longma, panggil saja Shushu. Aku sentiasa serius dalam kata-kata. Kamu pasti pernah dengar legenda aku. Apa yang paling aku pandai adalah ubah orang biasa jadi legenda. Selagi aku sanggup tolong dia, dia boleh jadi legenda paling gemilang yang paling memukau. Terima kasih Shushu, terima kasih Shushu. Aku tak nak cakap banyak. Hari ini hari perkahwinan aku. Kita cakap pasal benda gembira. Pei Yanjing, anak sulung keluarga Pei Bijak dan Kacak, dan aku sayang dia. Dia akan jadi suami aku mulai sekarang. Urusannya jadi urusan aku. Aku juga minta semua tauke di dunia jika ada peluang, tolonglah dia dan keluarga Pei. Urusannya adalah urusan saya. Saya juga meminta semua orang berpangkat di dunia, tolonglah dia jika ada peluang, dan keluarga Pei. Baik. Maaf kerana lama menunggu. Saya pasti kamu sudah lapar. Sila ambil tempat duduk. Mak, jom pergi makan susu. Benarkah engkau Tuan Longma yang agung? Walaupun dalam keadaan ini, kau masih tak percayakan anakmu? Bukan saya tidak percaya. Cuma kebahagiaan ini datang terlalu mengejut. Tak sangka anakku ini begitu hebat.